bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Syukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya saya selaku koordinator pusat pengajian siswa Zah ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang hadir pada hari ini. Dan itu saya juga merakamkan syukur kehadrat kerana dengan izin dia dan limpah kurnianya membenarkan program ini berlangsung. Dan seterusnya saya mengucapkan juga terima kasih kepada Hal Ehwal Akademik UiTM Negeri Sembilan kerana sentiasa menyokong program-program yang dianjurkan oleh Pusat Pengajian Siswa Zah UiTM Negeri Sembilan. Okey, seterusnya saya ingin berkongsi sikit tentang tujuan program ini. Tujuan program ini adalah program secara santai, iaitu program perkongsian berkaitan dengan perjalanan sebuah PhD. So program ini kita beri tajuk sebagai PhD as a journey. Jadi saya berharap program ini dapat memberikan semangat dan dorongan kepada staf UiTM Negeri 9 ataupun staf seluruh UiTM ataupun siapa saja yang mendengar webinar pada hari ini supaya dapat menjadikan salah satu inspirasi atau semangat untuk meneruskan pengajian sama ada yang baru nak mula ataupun yang telah berada di peringkat pengajian tersebut. Okey, sebarang persoalan sepanjang program ini anda boleh tanyakan di dalam chat box yang akan saya bacakan ataupun jika anda ingin tanya secara langsung, kita akan buka sesi soal jawab nanti. Okey, seterusnya tanpa melengahkan majlis lagi, saya menjemput Puan Moderator Puan Nurul Azila Ahmad untuk meneruskan sesi pada hari ini. Okey, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memberi serangkap pantun. Dini hari pergi lautan untuk menjala si ikan bilik. Assalamualaikum tuan dan puan. Mohon saya meneruskan majlis. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Pengurusi Majlis Dr. Rahimah Said. Okey, forum kita hari ini program santai-santai sahaja. Kita nak bercerita pasal PhD Talk The Journey. Bila kita cakap pasal journey, kita cakap pasal perjalanan. Bila cakap perjalanan, semua orang takut untuk meneruskan perjalanan daripada peringkat ijazah kepada peringkat pasca siswa Zah, iaitu master dan juga PhD. Sebab apa? Orang akan tertanya, kenapa perlu saya ada master dan PhD? Kenapa saya perlu ada PhD? Sedangkan kita tahu untuk peringkat kita yang warga pendidik, kita semua perlukan PhD untuk melayakkan kita menjadi pendidik. Bukan warga pendidik juga memiliki segulung ijazah, segulung PhD, gelaran doktorate. Okey, lepas tu ada juga yang rasa macam susah. Semua orang cakap susahnya, tak boleh graduate, ada yang berhenti. Okey, tanpa melengahkan masa, kita berkenalan dengan dua insan hebat kita pada pagi ini, iaitu ahli panel pertama kita. Saya memperkenalkan Profesor Madya Dr. Marsyitah binti Ahmad. Okey, saya akan membacakan sedikit biodata tentang Dr. Marsyitah, Profesor Madya Dr. Marsyitah binti Ahmad. Beliau merupakan Profesor Madya di Fakulti Pengurusan Maklumat UiTM Cawangan Rembau. Beliau memperoleh gelaran Dr. Falsafah daripada Universiti Deakin, Australia. Beliau memulakan pengajian pada tahun 2009 dan berjaya menamatkan pengajian 6 tahun selepas itu, di mana Dr. Marsyitah ada 2 mod pengajian. 4 tahun pertama adalah secara sepenuh masa, manakala 2 tahun lagi Dr. Marsyitah telah kembali mengajar semula di UiTM. Okey, itu ahli panel kita pertama kita yang
pertama. Sekarang saya ingin memperkenalkan ahli panel kita yang kedua, iaitu Dr. Nur Nadia binti Zulkifli. Beliau merupakan Ketua Unit Kualiti UiTM Negeri Sembilan. Beliau juga merupakan pensyarah kanan di Fakulti Sains Gunaan di Jabatan Kimia UiTM Negeri Sembilan, kampus Kuala Lumpur. Beliau memperoleh gelaran Doktor Falsafah daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau telah memulakan pengajian ke peringkat Doktor Falsafah pada tahun 2012. Beliau berjaya menambatkan pengajian 5 tahun setengah. Beliau juga mempunyai 2 mod pengajian, iaitu 3 tahun pertama adalah secara sepenuh masa, manakala baki 2 tahun setengah beliau telah kembali mengajar, di mana mod pengajian telah bertukar kepada separuh masa. Okey, tanpa berlengah masa lagi untuk kita dengar perkongsian daripada rakan-rakan kita yang sangat hebat. Pertama kali saya nak bertanya kepada Profesor Madya Dr. Masyidah. Kita tahu pada tahun 2009 tidak ramai lagi yang memiliki ataupun yang menyambung kepada peringkat Doktor Falsafah. Apakah penyebab Dr. Masyidah nak sambung ke peringkat PhD? Macam mana mula-mula terdetik tu? Yelah kan orang lain tak buat pun, macam tak perlu pun. Kenapa doktor macam, saya perlu ada PhD. Okey, saya jemput Dr. Masyidah untuk memulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. Terima kasih kepada Puan Moderator iaitu Puan Nurul Azilah. Pertamanya saya nak ucapkan ribuan terima kasihlah kepada pihak Paskar Siswazah UiTM Negeri Sembilan kerana memberi peluang kepada saya berkongsi tentang satu perjalanan yang seperti Puan Azilah cakap tadi lah, yang semua orang saya kira dan saya sendiri pun pada peringkat awalnya 2009 tu saya tak ada langsung ataupun sebenarnya bermula 2008 lah. Okey, permulaannya 2008, rakan-rakan ramai yang pada ketika itu kami baru sahaja dapat satu perkeliling daripada pihak universiti which is UiTM sendiri yang menyatakan bahawa kita keluarkan scholarship ataupun beasiswa untuk menyambung pengajian. Seriously, saya pada ketika itu memang tak ada langsung niat dan tidak ada langsung terdetik di hati ni nak memohon menyambung pengajian itu. Kerana saya memang untuk pengetahuan tuan-puan yang hadir dan saya lihat di sini ramai yang hadir ni termasuklah daripada doktor-doktor juga dan juga Profesor Madya. Jadi apa yang saya sharekan ini adalah apa yang saya alami lah. Mungkin setiap perjalanan kita ni berbeza. Apa yang saya lakukan mungkin dan apa yang saya alami tu tidak sama dengan tuan-puan ataupun doktor-doktor dan Profesor Madya yang ada dalam ni. Jadi kita ni ada perjalanan sendiri. Macam saya kata tadi, macam saya pada asalnya memang tidak langsung berniat untuk menyambung pengajian dalam peringkat PhD. Sebab dulu cita-cita saya memang saya rasa master tu adalah last result yang saya ada. Sebab saya bukanlah daripada kalangan pelajar yang cemerlang. Walaupun di sekolah dulu memang saya akui saya bukan pelajar yang cemerlang dan masa ijazah pun saya hanya second class upper. Walau bagaimanapun bila saya dah masuk mengajar dalam bidang syarahan ini, UiTM sudi menerima saya sebab saya adalah juga tenaga pengajar muda, dapat scholarship untuk sambung master. Okay, saya kira 2008 tu bila rakan-rakan lain sibuk memohon tu, ada 2 orang yang saya boleh katakan sebagai orang yang memaksa saya untuk sama-sama memohon beasiswa tersebut, iaitu saya kira rakan saya tu ada juga di dalam webinar ni, iaitu Profesor Madya Dr. Nur Hayati Husin. Dia lah merupakan orang yang paksa saya. Dia kata kalau dia apply beasiswa, kenapa saya tak nak sambung sama dengan dia. Saya kata saya memang tak nak. Saya kata saya tak pernah bersedia dan saya kira orang yang membuat PhD ni adalah merupakan orang yang betul-betul bersedia dan orang yang hebat. Saya bukan hebat ya tuan-puan sebab saya hanya mungkin diberi rezeki untuk sampai ke tahap yang ada hari ini. Itu pun dengan bantuan dan juga saya kira sekeliling saya, orang sekeliling saya juga.
yang itu kita akan cerita dengan lebih further lepas ni lah. Jadi 2008 tu lah akhirnya dengan paksaan daripada rakan saya Dr. Nahayati tadi dan juga dekan saya pada ketika itu iaitu Profesor Dr. Adnan. So dua orang insan inilah sebenarnya yang memaksa saya isi borang. Dan untuk pengetahuan tuan-puan yang ada, waktu itu hari terakhir untuk saya apply ataupun hantar borang permohonan beasiswa UiTM itu jam 4.58. Dia tutup jam 5 petang untuk hantar dalam sistem UiTM. 4.58 saya hantar, saya submit permohonan beasiswa itu dan permohonan untuk menyambung pembelajaran dalam peringkat PhD. Dan memang saya akui, saya rasa saya tak bersedia sebab saya pun tak nampak apa sebenarnya yang saya nak buat dan sebagainya pada ketika itu. Okay, tetapi itulah saya kata tadi, itu permulaan dan detiknya, dan dua insan yang saya nyatakan tadi adalah bukan orang yang memaksa saya untuk sambung pengajian tersebut. So itulah di pihak saya serba sikit permulaan untuk saya sharekan dengan tuan-puan sekalian. Okey, terima kasih Dr. Mas. Okey, kalau kita tahu kat dalam ni pun ada student-student kita. Okey, maksudnya tak mustahil kan kalau untuk kita sambung. Bukanlah keputusan kita peringkat ijazah tu yang ini semangat kita, kehendak kita sebenarnya. Kita nak sambung atau tidak. Sebenarnya daripada orang biasa-biasa, seperti yang Dr. Mas cakap, sekarang Dr. Mas bukan orang biasa-biasa, orang yang hebat sekarang merupakan Profesor Madya. Okey, kita pergi pula kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu Dr. Nadia, Dr. Nat. Kita nak tahu kenapa Dr. Nat boleh tercetus nak sambung. Kenapa Dr. Nat macam, saya nak ada PhD ni, kenapa? Okey, kita jemput Dr. Nadia. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Puan Nurul Azila dan juga Dr. Rahimah di atas jemputan pada pagi ini. Okey, saya cerita kronologi saya start daripada lepas degree, boleh? Silakan. Okay, sebab saya sambung degree, master, PhD continuously. So, saya tak ada pengalaman kerja masa tu lah. Okey, begini, sebenarnya after degree, saya tahu student saya pun kebanyakan ada degree students. Lepas degree kita ada perasaan takut nak masuk ke dunia pekerjaan. Itulah saya rasa masa tu. Takut nak masuk ke dunia pekerjaan. Lepas tu yang kedua, saya ada kurang yakin diri sebenarnya nak masuk dunia pekerjaan. Sebab saya anak sulung. Di mana dalam family background tak ada langsung yang ada pengalaman untuk apply kerja kat luar. Sebab family saya orang biasa di Johor. Yang lepas tu saya sambung master disebabkan ajakan daripada rakan-rakan saya sendiri sebenarnya. Rakan-rakan saya sendiri di print borang tu dan dibagi kat saya. Jom Nat, kita apply master. Saya follow, so tak ada niat langsung nak sambung. Bila kawan ajak, okay kita apply. Okay, apply sama master in chemistry dekat UKM. Okay, lepas master, okay. Ya, masa dalam 2 tahun setengah, lepas tu habis dia, saya continue my PhD tanpa fikir. Daripada 5 orang yang kita orang sambung, hanya 2 sahaja yang sambung. Saya dengan kawan saya sekarang kat USM. Saya belajar sebab apa? Bila dunia master, baru saya tahu minat jiwa saya adalah more kepada research. Saya tak fikir langsung nak jadi pendidik, tak. Saya more kepada research, nak jadi researcher. That's why saya continue to PhD. Itu yang disebabkan kenapa saya terdetik untuk sambung PhD. Sebab daripada ajakan kawan yang sebelum master, daripada master tu barulah saya tahu yang saya ni adalah jiwa research. That's why saya continue my PhD. Itu je poin Nazla. Okey, terima kasih Nadia. Kalau kita tengok sekarang ni lah berdasarkan kedua-dua ahli panel kita yang hebat ni, kita tengok Dr. Mashita, Dr. Nadia, sebenarnya rakan-rakan juga memainkan peranan untuk kita push kita ke hadapan lagi. Sedangkan kita sebenarnya ragu-ragu juga, betul, sebab kita nak berubah daripada mengajar yang selama ni kita masuk kelas, kita ada pesara, kita ada ni, kepada pergi masuk penyelidikan. Kita tahu ini kita kena aturkan masa kita sendiri. Okey, saya nak bertanya kepada Dr. Mashita, adakah bidang yang doktor sambung semasa master dulu dan PhD adalah sama? Yang itu pun soalan menarik lah untuk dijawab. Kalau ikutkan dua bidang yang amat berbeza lah. Kerana sewaktu saya menyambung pengajian dalam peringkat master, saya menyambung di Universiti Kebangsaan Malaysia. Di fakulti pendidikan di dalam bidang IT dan resource IT and information resource something like that lah, about resource.
So basically memang dua benda yang beza sebab di sana saya lebih belajar tentang teknologi pendidikan, tentang peralatan bila kita nak mengajar teknologi-teknologi yang terkini lah. Okay. Walau bagaimanapun bila saya menyambung dalam bidang pasca siswaza dalam PhD, saya mengambil ataupun saya diberi offer untuk menyambung dalam bidang IT dan information system untuk perpustakaan. Okay, walau bagaimanapun orang kata IT tu tak larilah. Okay, dan asalnya untuk pengetahuan para hadirin sekalian, asalnya saya propose ataupun proposal yang saya buat tu adalah topik yang lain daripada yang saya hasilkan. Okay, asalnya saya nak menghasilkan satu standard. Bagaimanapun selepas hadirnya saya di tempat saya belajar itu, dah jumpa dengan supervisor ni, supervisor tanyalah, adalah persoalan-persoalan yang dikemukakan pada saya yang menyebabkan saya terfikir memang betul lah apa yang saya proposekan pada ketika permohonan itu rupanya benda yang dah ada ataupun standard tu dah ada cuma tak diimplementkan. Jadi supervisor kata tidak ada value ataupun bukan value, tak ada value, tapi dia kata kenapa kita nak buat benda yang dah ada. So apa kata kalau kita buat sesuatu yang belum ada lagi. So memang saya akui berubahlah, walau bagaimanapun dia masih lagi dalam bidang tetap sama IT dan IS, walau bagaimanapun berbeza. So memang saya akui lah agak jauh lah kalau kata master tu memang tidak ada kesinambungan langsung. Walau bagaimanapun selepas just untuk share pada rakan-rakan yang insyaAllah lepas ni saya haraplah mungkin juga saya lihat ada juga bekas pelajar saya pun ada bersama dengan webinar ini. Saya harap kalaulah di kalangan bekas pelajar saya ni pun kalau berminat jangan risau. Kadang-kala topik dan juga tajuk ni kita akan bila bersama dengan supervisor mereka akan bantu kita untuk lihat dengan lebih orang kata sudut yang lebih cerah. Saya selalu cakap itulah sebab selalu saya mengakui bila saya mula tu saya selalu dalam keadaan kabur. Sebab macam saya kata saya tak bersedia, tetapi bila adanya bantuan supervisor kita tu insya-Allah dia akan memberikan kita jalan yang agak orang kata terang untuk kita lihat apa sebenarnya yang kita buat. Dan saya sebenarnya kalau tak keberatan lah, saya ada sedikit orang kata apa, sama juga macam yang Dr. Nadia cakap tadi. Macam saya kata tadi, permulaan waktu saya nak memulakan pengajian tu adalah kerana terpaksa. Tetapi walau bagaimanapun, percayalah bila kita dah masuk, sebab tu saya selalu harap sangat rakan-rakan yang masih belum lagi sambung ataupun dah sambung tetapi orang kata setengah jalan berhenti, teruskan. Maknanya bila kita dah masuk dalam kajian ataupun buat penyelidikan, akan timbul satu sifat ataupun keadaan di mana kita merasakan kita perlu adakan pendidikan, baru kita tahu kenapa perkara itu berlaku dan apakah cara yang boleh membantu. Sekurang-kurangnya kita bantu pihak yang berkaitan tu untuk tak dapat selesai pun tetapi sekurangnya mengurangkan masalah yang mereka hadapi. Sebab itu semuanya melalui penyelidikan pada saya, dan itu juga akan lagi membantu orang lain untuk memahami dan lebih mengetahui masalah itu kenapa dan apakah kaedah yang terbaik untuk kita selesaikan. Itu adalah sedikit saya punya kata apa, kata-kata semangat juga kepada rakan-rakan lain. Saya cakap betul Puan Azila, kalau tadi Puan Azila kerap asyik cakap, sebenarnya saya mengaku saya bukan orang hebat. Sebab dalam ini pun saya rasa insyaAllah lepas ni saya yakin pihak Pasca, Dr. Rahimah akan jemput lagi kita kata apa nama ni, doktor-doktor yang lebih hebat daripada saya. Saya ni sebenarnya serius cakap rezeki saja Allah bagi dan pertemukan saya dengan insan-insan yang baik dan hebat. Bila saya dapat bekerja dengan mereka, itulah dia sebenarnya. Okey, Dr. Mas. Sangat merendah diri orangnya. Beginilah yang kita kenal kan. Sebenarnya saya rasa bangga dapat kenal Dr. Mas. Orang yang hebat, ceria. Dah berjaya pun masih merasakan diri insan biasa. Okey, kita pergi pula kepada Dr. Nadia. Adakah Dr. Nadia daripada master, Dr. kata tadi, Dr. Nat daripada degree master kepada peringkat Dr. Falsafah terus menerus. Adakah Dr. sambung tu disebabkan bidang tu adalah bidang yang sama? Okey, terima kasih Puan Nur Azila. Sebelum tu nak buat pembetulan. Dr. Masita hebat sebenarnya. Betul. Sangat kagum apa Dr. Masita. Saya bangga. Okay.
Okay, pengetahuan sebenarnya start from degree to PhD, bidang saya sama. Chemistry, inorganic sama. But dia punya project tu dia berbeza. As long as inorganic. Okay. Sebenarnya macam ni. Masa master lah, pengajaran saya masa master lah. Saya nasihatkan, okay, kita memang ada proposal. Proposal tu cadangan kita dah dipersetujui oleh our SD lah. Okay. Tapi ya, dalam satu tempoh, sebenarnya proposal kita takkan stick sampai ke habis. Mungkin ada berubah tajuk, ada berubah objektif. Saya, honestly saya pernah ego during my master. Okay, itu sebabnya drag. Itu masa untuk master dan terdrag untuk PhD. Ego di mana saya nasihatkan kita kena follow our SB sebab kita ni kan macam our dengan tebing kan. SB nasihatkan so ubah. Okay, saya faham Nazila, our yang tebing dengan SB. Dia tajuk tu kita tak dapat dalam 2 years. Memang saya cerita dalam masa 2 tahun saya tak dapat langsung produk. So after SB saya cakap ni, Nadia change to new metal. Sebab masa tu saya berkaitan dengan synthesis, right? So metal itu. Tapi saya degil, saya kata saya nak teruskan juga metal saya. Tak dapat juga, degil kan 2 kali. Sampai prof saya cakap ni, Nadia awak degil. Okay, itu ayat pertama dia kat saya. So bila saya dah demotivate, saya tak dapat juga, saya ikut juga cakap SD. Percayalah, selepas tukar je, lepas 2 minggu terus dapat produk. Bayangkan kat situ kesilapan saya sebenarnya. So kat sini sebenarnya tak kisahlah bidang tu sama ke tak, kalau sama pun tak kisah, as long as you punya projek tu lain daripada lain. Jangan stick benda yang sama sebab tak ada novelty kat situ kan. Kita kena perlu novelty. So bagi saya kalau sesiapa nak lain bidang tu lagi bagus sebab boleh matchkan bidang yang currently dengan bidang yang akan datang. Okay, kita combinekan. Itu lagi bagus sebenarnya. Saya nasihatkan janganlah follow saya. Saya memang bidang daripada awal hingga akhir bidang yang sama. Tapi saya nasihatkan yang rakan-rakan yang nak sambung, cari bidang lain yang you boleh matchkan yang previous yang field. Supaya you boleh mergekan dan you apply untuk a new applications ke, new study ke. Itu nasihat saya lah. Itu je Fazila. Okey, terima kasih Dr. Nadia. Okey, kalau rakan-rakan, anak didik semua, kalau kita tengok ya, sebenarnya itulah orang kata pasal keberkatan kan dalam menuntut ilmu. Sebab pensyarah kita sebenarnya dia adalah macam mata helang. Dia boleh tengok skop tu luas. Sedangkan kita yang baru nak sama belajar ni, kadang-kadang kita tak berapa familiar pun. Kita hanya macam, kita nak ni, kita nak ni, kita nak ni. Sebenarnya kita perlukan diorang. Kenapa kita perlukan guru? Padahal nak ikutkan kita pergi kepada peringkat penyelidikan, kita adalah independent study. Kita kena buat sendiri tapi kita perlukan guru. Sebab itu keberkatan satu dan diorang boleh tengok skop yang lebih luas. Diorang boleh bagi cadangan untuk kita ada novelty. Peringkat PhD, semua kita tahu kita kena cari novelty. Okey. Saya nak bertanya kepada Dr. Mashrita, kenapa doktor boleh, kan doktor kata doktor sebenarnya tak nak sambung pun, kawan-kawan push. Dan pada kawan-kawan push tu lepas kepada Australia. Kenapa doktor pilih ke Australia? Yang itu pun satu orang kata persoalan asalnya lah. Asalnya saya ni bercita-cita nak sambung di Universiti Malaya saja pengajian saya di peringkat PhD. Kenapa saya bercita ke UM? Saya dah cerita dah, kalau saya kira ada di kalangan klik saya juga di sini, dia tahulah kalau saya kenapa asalnya nak sambung di UM. Sebab saya bercita-cita nanti naik podium, bukan podium, naik dewan scroll tu saya nakkan Sultan Perak iaitu Sultan Nazrin bagi scroll tu pada saya. Itu dululah asalnya. Walau bagaimanapun pada tahun 2009 macam Puan Azila kata, kita tak ramai ataupun tak banyak yang memohon pengajian sambungan PhD ini. Jadi pihak fakulti telah menyatakan kalau kami nak sambung pada ketika itu, dia bagi 2 pilihan, sama ada nak pergi luar negara ataupun sambung di peringkat PhD ni di fakulti di mana masa ketika itu kita pun dah ada beberapa pensyarah yang baru je balik, dah ada PhD. Jadi mereka membuka ruang lah kepada pensyarah yang nak sambung ni, dia kata apa kata buat di fakulti bersama dengan pensyarah yang ada di fakulti. Jadi saya, dan sebenarnya yang mencetuskan idea juga suami saya jugalah. Suami saya cakap sebab
masa peringkat pengajian master, macam saya kata tadi, saya ni merupakan pelajar TPM lah, tenaga pengajar muda, dan saya dapat offer untuk sambung belajar master ke UK. Walau bagaimanapun pada ketika itu saya baru je berumah tangga. So suami tak nak ikut. So saya memang bukan orang, mungkin saya ni agak sesuatu yang saya kata saya agak merupakan orang yang family lah. Maknanya saya apa-apa saya kena ada family support yang boleh support. Kalau tak ada mak ayah saya pun sekurangnya saya kata suami saya dah ada. Dia tak nak pergi, jadi dia kata sebab masa tu suami pun saya baru je habis belajar dalam bidang yang dia belajar di UTM. Jadi dia nak career, baru nak develop career. So sebab tu saya tak sambung ke UK. Jadi husband saya kata nak tebus balik, apa kata kalau PhD ni kita you apply, dia kata dengan saya, apa kata apply pergi sambung keluar negara. Dan masa ketika itu memang saya akui pihak polisi UiTM sendiri dan juga kementerian menggalakkan pergi ke Australia, sebab UK pada ketika itu 2009 tu dah mula orang kata apa kurang bukanlah tak dibenarkan tetapi kena ranking dan sebagainya. On top of that, dia kata ramai yang pelajar kita sambung di UK pada ketika itu balik belum tamat, jadi mereka nak reducekan sebab dia kata hantar ke UK dia punya orang kata apa fee dia dan kos perbelanjaan tu agak mahal. So sebab itulah saya kira itu jugalah yang menyebabkan akhirnya saya kata tak dapat UM, okey lah, why don't go for Australia lah. Okay. Itu sebenarnya. Pak Azila sedikit, saya ada lagi sikit sambal juga. Saya teringat tadi bila Dr. Nadia dengan Puan Azila kata, saya teringat masa sebelum saya nak sambung PhD, kami dikendaki, saya kira sekarang ni pun lah polisi UiTM menghendaki kita pergi latihan ataupun yang ditetapkan ataupun yang dianjurkan oleh INCA ataupun sekarang ni pihak ILD di Bandar Estate kan. Kita kan dikendaki hadir satu macam kira kolegium ke ataupun program yang diberi kepada bakal-bakal yang nak sambung PhD. Saya masih teringat, sebab tu saya kata kenapa saya ni tidak hebat mana pun, sebab saya teringat ada salah seorang daripada penceramah itu menyatakan bila kita sambung PhD ni, dia buat analogi. Saya lupa nama pensyarah itu, tapi dia daripada Fakulti Engineering. Dia kata analogi bila kita buat PhD ni macam kita melihat seekor monyet. Okay? So dalam reka ataupun badan seekor monyet tu, kalau ikutkan ilmu yang kita dapat dalam PhD tu hanyalah hujung ataupun ekor dia tu, hujung tu, itu je ilmu yang kita sebenarnya dapat daripada PhD. Maknanya ada banyak lagi gambaran yang dikatakan ilmu tu banyak sangat. Macam sekarang pun saya akui saya masih lagi belajar daripada rakan-rakan saya juga, dan saya selalu cakap pada rakan-rakan mana yang tak habis sekalipun, teruskan sebab tak rugi kalau kita berangan, dan insya-Allah berangan tu akhirnya akan adalah penghujung dia. Setiap perjalanan ada penghujung dia. Okey, terima kasih Pak Azila. Okey. Dengar kata-kata orang yang hebat. Betul kan, kalau semakin belajar seseorang tu akan rasa ya Allah sikitnya ilmu yang kita ada. Okey, kalau kita pergi pula kepada Dr. Nadia. Kalau kita tengok terus sambung dan universiti yang sama. Kenapa Dr. Nat pilih berada kat tempat yang sama? Kenapa macam tak pilih pergi luar negara ke, pergi ke universiti yang lain ke? Apa kelebihan kekal dekat Universiti Kebangsaan Malaysia tu? Okay, first, seperti biasa saya ada perasaan ketakutan di situ. Takut mencuba sesuatu yang, yes, kat situ masa tu memang perasaan takut tu ada untuk mencuba pergi ke overseas. Second, sebab sekarang ni saya memang start from UKM. So that saya tahu environment kesemua UKM tu macam mana, how to deal with RO dengan lab assistant, betul? So that's why dan one more, dan environment dengan lecturers di sana. So kat sana so macam tak ada masalah saya nak sambung next. So anything ada masalah nak rujuk, saya akan jumpa sesiapa di situ yang sebab saya dah kenal lama. Dan dia orang pun dah tahu, oh Nadia macam tu. So kat situ suasana yang orang kata apa, bukan murni lah, suasana yang happy, suasana yang macam menyenangkan. That's why lah saya sambung kat UKM saja. Sebab kalau UKM kita boleh deal dengan someone, contoh assistant untuk analisis. Selalunya kalau kat luar mahal, betul tak? Betul. So kat situ kita boleh deal free of charge, macam tu lah contohnya. That's why saya sambung kat UKM. Saya pernah juga apply
satu universiti ni. Saya pernah apply untuk slide and slide. Ini pengalaman saya slide and slide. Okay, dia suruh cadangkan a few universiti yang you nak sambung. Okay, secara jujur saya isi ada dalam negara Malaysia sahaja. Okay, tapi panel tu yang saya agak kecil hati di situ, panel tu dia cakap, okay, kalau hantar kat VC ni, VC campak. Alamak. Apa perasaan masa tu? Okay, perasaan saya masa tu agak kecewa lah, pengalaman saya untuk slide and slide agak kecewa. Dan tapi lepas tu saya memang kata, okay, aku nak tunjukkan walaupun aku dalam Malaysia sahaja, kita still boleh berjaya. Itu mindset saya selepas interviewnya agak dihina jugalah daripada panel tersebut. Saya tak tahu lah universiti mana, tapi itu pengalaman pahit saya lah. Slide and slide lah. Itulah saya punya reason lah. Saya tetap juga kat UKM, tapi alhamdulillah kat sini lah you thank you. Okey, Dr. Nat. Maksudnya sebenarnya apa-apa pun yang berlaku, orang hina ke, sebenarnya orang hina tu setuju tak Dr. Nat, Dr. Mas, kita kena jadikan sebagai bukan satu pembakar untuk kita, pembakar untuk push kita makin ke hadapan. Yang kita boleh Yes, buktikan betul. yang kita mampu Setuju, berjaya. Setuju. Okey. Sekarang ni Dr. Mas pergi ke luar negara. Kita tahu benda tu bukan satu tempat yang dekat, environment yang berbeza. Pergi pula, Dr. Mas mention tadi pergi dengan suami. Macam mana Dr. Mas buat persediaan? Sebab kita tahu dari segi cuaca, culture, semua berbeza. Yang itu memang saya akui lah. Seriously, saya memang akui tak bersedia. Nak tahu kenapa saya kata tak bersedia. Bayangkan buka puasa, sebab saya pergi bulan puasa. Puasa yang pertama di Malaysia pada ketika itu, dan berbuka di lapangan terbang. Maknanya puasa kedua saya berada di Australia. Dan yang saya akui, saya memang belum bersedia dan saya tak tahu rupanya waktu saya hadir tu, walaupun saya dah mendapat maklumat lah daripada rakan-rakan yang dah hadir di sana, sebab yang itu saya akui untuk mereka ataupun rakan-rakan yang insyaAllah kalau ada diberi peluang untuk sambung belajar ke luar negara, sebenarnya sebelum kita pergi tu preparation tu sebenarnya penting, khususnya kalau mereka yang bawa anak dan sebagainya. Cuaca tu memainkan peranan. Maksud saya, kita daripada bayangkan cuaca khatulistiwa di Malaysia ni, tiba-tiba kita nak pergi kepada 4 cuaca yang ada cuaca sejuk, winter dia, spring dan sebagainya. So memang preparation tu perlu ada lah. Sebab saya akui waktu saya pergi tu, sampai-sampai tu terkejut lah sebab tiba sejuk. Memang saya pergi musim sejuk. Dan yang paling saya tak lupa satu lagi, ialah kita tak buat persediaan. Itu saya kata itulah silapnya saya bila kita tak buat persediaan. Berlaku sedikit di airport itu, sewaktu nak masuk tu di immigration tu saya ada tersangkut sedikit sebab saya tak tahu di Australia ni dia ada beberapa makanan yang tak dibenarkan bawa. Okey, khususnya macam, dan saya kata saya pergi puasa yang kedua. So maknanya saya akan pertama kali akan berhari raya di sana. So berimajinasi nak bawa lah segala makanan. Biasalah orang Malaysia. Okay, kalau dah pergi negara mana, cheese besar mana pun, kita tetap terfikir tentang makanan-makanan yang ada tu takkan terlepas. Jadi saya bawa quite a lot of like serunding daging. Saya rasa dalam beberapa kilo lah saya bawa. Kadang-kadang ingatkan berpuasa. Memang banyak. Tapi depan mata saya, pihak immigration tu campakkan saya punya serunding tu masuk dalam tong sampah. Okay, itu saya kata tadi kesilapan. Bila saya tak buat preparation, saya tak melihat aspek-aspek tu, saya lebih berjaga-jagalah. Dan even lepas tu bila ada rakan-rakan yang nak datang, saya bagi tahu apa dia perkara-perkara yang pihak Australia ni memang very particular. Lagi satu, pisang pun mereka sangat particular, janganlah bawa pisang, orang kata apa, pisang daripada Malaysia ni janganlah dibawa, tak kira kerepek pisang ke apa-apa yang berasaskan pisang, mereka tak akan benarkan sebab mereka memang menjaga kualiti. Dan bercakap tentang persediaan dari segi cuaca pun saya akui, sebab macam suami saya dia ada masalah, memang itu orang kata apa, dia tak boleh terlampau sejuk. Jadi itu saya kata bila sampai tu dengan cuaca yang kebetulan musim sejuk, saya akui lah, saya duk ingat nak beli baju sejuk banyak di sana sebab diorang kata beli di sana murah. Itu pun kesilapan. Dan bila bawa anak-anak, satu lagi lah, kebetulan saya pergi hanya dengan suami saja. Saya memang tak ada diberi orang kata apa, rezeki anak.
So saya berdua saja dengan suami, tapi rakan-rakan yang bersama saya tengoklah bagaimana mereka terpaksa, yelah cuaca bila berubah, sejuk dia bukan macam sejuk kita duduk aircon 19 temperature, dia sampai negatif kan. Jadi so yang itu perlulah, maknanya persediaan tu ada. Macam saya akui saya tidak buat preparation tu, tapi selepas itu dia memberi pengajaran pada saya lah. Bila saya nak pergi untuk seterusnya, saya memang dah buat sedikit orang kata kerja sikit lah, tugasan, tanya dengan tu sekarang tengah musim apa di sana, so kita boleh buat preparation itu, khususnya yang berkaitan kesihatan lah. Okay. Okay, Dr. Mas. Okay, kalau kita tengok Dr. Mas berkongsi dengan kita, maksudnya kita nak pergi kat tempat yang bukan negara kita tak biasa. Maksudnya kita kena buat persediaan rapi supaya tak berlaku apa-apa yang kita tak ingini. Okay, okay, kalau kita tengok kedua-dua panel kita ni ada 2 mode pengajian, iaitu sepenuh masa. Rasanya tak ada masalah kan, sebab macam Dr. Nadia dia sama dekat UKM. So Dr. Nadia selesa, orang kenal. Dr. Mas pula pergi dekat luar negara, environment yang baru dengan kekangan yang kita tukar culture apa semua. Okay, lepas tu kita tahu selepas kita selesa dah sepenuh masa, kita balik mengajar dengan tanggungjawab kita nak menyiapkan pengajian. Macam mana Dr. Mas dengan Dr. Nadia boleh bahagikan masa di antara mengajar dan juga nak siapkan pengajian dan juga family. Macam mana Dr. Mas? Okay. Yang itu adalah merupakan satu orang kata pengalaman juga untuk saya, dan saya memang mengakui sebenarnya bila kita macam kes saya sedikitlah sebelum saya beri orang kata bagaimana saya boleh buat walaupun kita waktu tengah bertugas, sebab bila kita dah bekerja dia dah lain berbanding waktu kita betul-betul bercuti. Saya bercuti 4 tahun lah kiranya sambung belajar itu, tetapi saya tidak habis. Okay, kenapa saya tidak habis on time? Tu saya kata tadi, sebab tu saya tak hebat. Kalau nak dikirakan ada orang GOT, saya tidak. Saya memang 6 tahun. Kenapa? 4 tahun pertama tu memang saya 6 bulan yang pertama saya memang smooth. Memang saya akui, even supervisor saya pun kata saya ni dah terlebih advance, sebab tu saya suruh saya slow sikit. Walau bagaimanapun towards the end tu apa yang berlaku ialah saya dah tinggal, yang ini saya akui bukan kesalahan siapa-siapa, itu kesalahan diri saya sendiri. Yang itu saya akui. Sebab apa? Kerana bila saya balik daripada tamat pengajian 2013, bila saya masuk fakulti, saya tinggal sikit saja lagi, writing up saja, sikit saja lagi untuk saya submit. Walau bagaimanapun saya ada satu insiden lah, satu insiden di mana saya melihat situasi dan juga keadaan di tempat bila saya balik tu berbeza. Berbeza maksudnya 2009 saya tinggalkan environment tu, kita pergi bercuti belajar dalam keadaan yang saya kira semua orang mungkin masa tu semuanya biasa-biasalah, maksud saya pensyarah biasa. Tetapi bila kita balik dah ramai di kalangan pensyarah-pensyarah ni yang dah ada PhD dan sebagainya. Jadi saya melihat satu situasi yang mungkin saya kata itu saya di mana saya takut. Sebab saya melihat ramai sangat orang-orang yang ada title itu tadi, seolah-olah macam jadi orang kata, ni saya betul terang lah, minta maaf lah kalau ada yang terasa, tapi just untuk share, itu saya kata tadi, itu pengalaman saya lah. Saya takut sebab bila ada title tu, ada yang di kalangan kita ni jadi rasa macam, I dah ada PhD. So you kena dengar cakap I. Contohnya lah macam ataupun dia kata, kita dah ada PhD ni, kita ni dah level lain, kita tak boleh nak join. That's kind of environment. Saya jadi takut. Saya rasa kalaulah itu akan menyebabkan saya jadi macam tu juga, saya tak nak. Jadi saya muhasabah diri, saya takut, dan setahun tu saya memang diam sampai saya teringat supervisor saya satu ketika dia hantar mesej email pada saya, ayat dia. Sebab saya cakap, Masita, are you still alive? Saya pun rasa macam Allah Akbar, terkejut saya dengar sebab saya tanya, are you still alive? Sampai macam tu sekali. Dan itu merupakan juga saya kira sebagai satu petanda pada saya lah, dan sebenarnya untuk pengetahuan puan-puan sekalian dan juga rakan-rakan yang ada dalam webinar ni. Lepas habis tu saya tadi, saya bukannya habiskan PhD, tetapi saya
cari satu keadaan di mana saya diberi peluang untuk pergi ke Tanah Suci, buat umrah. Di hadapan Kaabah saya berdoa. Okey, ini secara Islami untuk orang Islam macam kita lah. Itu yang saya buat. Saya pergi depan Kaabah, saya berdoa, saya kata kalaulah PhD ni adalah merupakan satu cara untuk membawa saya memberi kebaikan kepada saya dan memberi saya petunjuk untuk saya ke arah jalan ke syurga dan saya mampu membantu ramai orang, berilah saya PhD. Tapi kalau ianya sebaliknya, saya kata saya tak nak PhD. Itulah sebenarnya yang berlaku dan alhamdulillah yang menyebabkan saya rasa lagi bersemangat, Allah bagi saya petanda bahawa saya kena habiskan PhD bila supervisor saya turun ke Malaysia. Seminggu supervisor saya berkampung di hotel di Mid Valley. Seminggu kami duduk di situ bersama dengan dia, habiskan writing itu dan macam saya kata, saya mulakan pengajian bulan puasa dan saya tamatkan pengajian pun bulan puasa. Alhamdulillah. Jadi itulah sedikit dan saya akui bila kita dah start mengajar dan in the same time kita belajar, sebenarnya cabaran dia lagi kuat. Walau bagaimanapun untuk saya kira bila saya ada cabaran itu, saya ni jenis orang yang kalau saya nak buat satu, saya akan buat sampai habis. Baik ke tak baik dia punya result, itu sebenarnya tak baik lah. Orang kata dia sepatutnya buat dalam keadaan perancangan. Walau bagaimanapun saya ni pula, dan saya ingat lagi kata-kata suami saya lah, dia selalu cakap, ingat pergi tu dengan wang rakyat sebab kalau tak habis kita kena bayar RM800,000, dia kata 800,000 lah boleh beli rumah semua. So dia kata ingat itu amanah. Itu satu kata-kata yang saya ingat suami saya duk cakap. Dia merupakan supervisor saya nombor 2 lah, selalu keep on cakap dengan saya kenapa tak nak habis, bila lagi nak habis. Selain daripada saya kata supervisor. Dan satulah yang saya masih ingat sampai hari ni, supervisor selalu saya cakap bila buat PhD, actually dia 80-20. 80 tu adalah your relationship with your supervisor, with your surroundings. 20% tu thesis, 20% tu your PhD. Itu supervisor saya ajar. Dan dia kata bila kita buat PhD, actually you are trying to develop a new family. Because betul lah, macam saya sendiri, saya jumpa dengan ramai orang yang berbeza dan begitulah sedikit orang kata apa, dan saya akui cabaran tu memang agak besar, tapi saya akui bila kita dah diberi tanggungjawab, tadi saya kata tadilah kata-kata daripada ugutan daripada suami saya dan kemudian supervisor pun cakap do you still alive. Kata-kata ini juga menyebabkan saya kata okey, apa pun terjadi walaupun dengan kesibukan, tambah pula saya jadi koordinator pasca pada ketika itu. Memang saya akui, tetapi semangat tu dan setiap kali kita pergi naik dewan untuk melihat pelajar terima scroll, itu juga merupakan salah satu lagi saya kata sebagai salah satu penyebab saya kata kalau orang lain boleh dapat scroll, kenapa saya tak boleh dapat scroll. So saya rasa apa sahaja kesibukan tu sebenarnya itu kita anggap sebagai positif. Kesibukan tu kita jadikan lagi kita sibuk, insya-Allah lagi kita akan mudah nak buat kerja PhD itu. Itu sedikit daripada saya lah. Dr. Nat mungkin ada lain dia menyanyikan. Okey Dr. Mas, rasa macam seronok dengar 80% warga, 20% baru kita punya thesis. Lepas tu rasa betuahnya Dr. Mas mendapat supervisor yang sanggup datang ke Malaysia. Bukan satu benda yang senang ni. Kita berada di negara yang berlainan, datang sini support dengan suami bagi sokongan. Maksudnya walaupun supervisor tu kat sana, ada supervisor lagi kat rumah yang mengingatkan. Okey, macam mana pula Dr. Nat? Dr. Nat belum habis lagi dah masuk mengajar dekat UiTM Kuala Pilah. Macam mana Dr. Nat bahagi-bahagikan masa? Yelah, kita tahu dekat kita UiTM Kuala Pilah ada peringkat diploma, ada peringkat ijazah. Bukan satu kita sebenarnya kita ada tanggungjawab kita nak mengajar. Sebab kita nak ubah diorang yang baru masuk ni adalah sangat macam suci lagi daripada sekolah masuk ke peringkat diploma. Macam mana Dr. Nat dapat bagi-bagikan masa? Tanggungjawab. Okey, terima kasih Puan Nazila. Okey. Sama. Okey, saya dapat kerja tu belum habis lagi PhD kan. Okey, asalnya prof saya kata Nadia cuba kontak kita postpone, jangan report duty lagi. Tapi bila saya call ke PP dan nama saya dah dalam jadual. So tak nak saya kena masuk sebab saya kena grab. Kalau tak grab, so opportunity tu sangat akan terlepas macam tu je. Okay. Bila masuk, kita dah terikat dengan kerja-kerja hakiki.
yang wajib kita buat. Kita tak boleh cakap no, saya nak buat writing thesis pada bos, tak boleh. Kalau bos bagi suatu kerja, satu jawatan, kita kena ambil. Itu tanggungjawab kan? Ya, itu tanggungjawab memang, sebab itu memang kita dibayar untuk kerja hakiki tu. So, bayangkan dalam satu SEM tu saya ada 12 student. 6 proposal, 6 tesis dan saya juga tengah menulis. Macam mana saya nak handle tu? Okay, jujurnya seminggu daripada Isnin hingga saya dapat pengecualian hari Jumaat pergi ke UKM. Isnin hingga Khamis memang saya fokus on the kerja hakiki dan juga tesis student dan proposal. Memang saya siang malam saya tidur, memang nak ikutkan masa waktu tidur tu dah berkurang lah. Daripada 6 jam dah jadi 4, 3 jam, memang jadi orang kata buruh hantu lah kan. So memang sakit lah, memang saya mengaku sakit untuk marking student punya. Lagi-lagi tulisan cacat merbah kan, macam galanggang. Tapi alhamdulillah saya sebenarnya mindset saya gunakan konsep, 2 konsep. Satu konsep, kalau kita pemudahkan kerja orang, terutama sekali student, sebab kita pun masa tu kita diri sebagai student, InsyaAllah Allah akan pemudahkan kerja kita. Itu konsep saya guna sampai sekarang walaupun saya dah habis belajar. Kita jangan bagi satu tekanan kepada student. Kita kena, sebab student ni dia macam bayar adik saya, sebab saya tak adalah muda sangat, tapi adik-adik saya sebaya dengan dia orang. So saya layan mereka seperti adik saya, tapi jangan sampai dia orang pijak kita, itu je lah sebenarnya. Yang kedua, kerja hakiki. So kena jalankan juga. Itu je 2 konsep yang saya guna sampai sekarang. Okay, soalan yang tadi apa, lupa pula. Macam mana nak bagi-bagikan masa Okay. ajar, nak buat thesis ni, nak graduate ni, nak dapat falsafah ni. Baru saya ingat. Okay, lepas tu hari Jumaat kan saya diberi peluang ke UKM. Berpeluang UKM, masa tu memang saya guna habis-habisan. Nak ikutkan sebenarnya tak cukup pun hari Jumaat kan. Tapi alhamdulillah sebab kalau UKM kita boleh pegang kunci lab kita sendiri. Saya pernah stay, saya ada satu kawan yang seperjuangan dengan saya yang mempunyai masalah dengan saya. Kita orang together masuk lab. Cuma kawan saya tu more kepada lestari, dia more kepada laptop, software. Saya more kepada lab work. So dia memang saya ingat dia sampai sekarang, dia teman saya kat dalam lab sampai pukul 3-4 pagi. 3-4 pagi memang saya akan fokus buat lab, writing, everything waktu kami Jumaat dengan Sabtu. Isnin dengan kami memang saya tak ada masa langsung. Memang jujur tak ada. Jumaat Sabtu saya fokus kepada PhD. Ahad terpaksa fokus balik kerja hakiki sebab kita dah nak belajar untuk teaching pula kan, untuk mandi. So, ya betul. Saya pembagian masa tu saya tak akan fokus satu tempat comfort zone. Sebab bila dah terlalu lama too long you kat satu tempat, you punya writing, you punya semangat writing dah akan merundum. So korang kena, saya cadangkan berpindah randa. Maksud saya mungkin you pergi ke Gloria Jeans ke Starbucks ke kan untuk writing, anything, tempat yang semacam bukan comfort zone lah. Itulah cara saya untuk menulis, pastikan dia memang complete one thesis. Saya tak akan fokus satu tempat sahaja. Kalau lab, yes, memang dekat lab je lah kan. Tapi writing saya memang tak akan kat lab sangat lah. Saya akan pergi berbagai tempat. Bercuti tu maksudnya pergi tepi pantai tu bawa lah laptop kan. Angin-angin sikit dapat kan daripada laut, macam tu lah. Itu cara saya lah, Puan Azila. Okay, terima kasih Dr. Nat. Kalau kita tengok Dr. Nat pula, macam mana dia punya PhD, dia disokong oleh ketua jabatan yang baik. Maksudnya ada masa dibagikan 1 hari kan. Sebenarnya kalau tak dibagikan, lagilah susah kita nak ulang alik kepada UKM tu. Dan juga rakan lab yang baik, yang menyokong, sanggup menemani sehingga 3-4 pagi. Okay, kita tahu kan benda ni walaupun diorang nampak bercerita macam tak, kita orang boleh mengajar, kita orang boleh siapkan ni. Mesti ada tekanan dalaman yang dialami. Tak kira lah Dr. Mas ke Dr. Nat ke, macam mana Dr. Mas dengan Dr. Nat kendalikan tekanan yang dialami? Dr. Nat nak jawab dulu ke? Dr. Mas jawab dulu lah. Boleh je. Boleh. Okey. Boleh je. Saya tak kisah. Silakan Dr. Mas. Saya dulu kan Dr. Mas? Saya? Dr. Nat dululah. Dr. Nat, silakan. Okay. Demotivate tu kalau tak ada siapa yang mengalami, bohong lah bagi saya. Demotivate. Mesti ada, semua orang akan rasa. Okay.
sebenarnya demotivated ni dia adalah perkara normal, satu normal proses yang normal dan dia adalah sementara sahaja. Okey, saya banyak sebenarnya perkara yang buat saya demotivate sebenarnya. Saya pernah demotivate paling sekejap seminggu, paling lama 2 bulan. Bayangkan, maksudnya ada perkara yang banyak tu yang buat saya demotivate 2 bulan. Itu yang buatkan saya drag masa. Lama tu. Sangat, sebab satu, okey, untuk pengetahuan, saya sambung PhD, prof yang sama dan prof, kita tahu prof ni adalah sangat too busy. Ya. So, satu prof dia macam ni, dia konsep dia dipercayai pada student. Kan saya pula dia tak percaya pada diri sendiri. So itu masalahnya. Dia percaya pada student. So everything timeline, everything dia suruh kita yang buat sendiri. Everything kita sendiri. So prof dia kuranglah follow up sebab dia memang jenis konsep percaya pada student. So saya rasa, bagi saya nasihatkan rakan-rakan bagi yang mempunyai prof macam ni, sebab prof dah percaya kat kita kena tunjukkan, kita kena pastikan kepercayaan dia tu tak habis macam tu. PKMAT. Yes. So bila timeline everything saya buat sendiri, so macam kat situ lah bila kita tak ada timeline tu kita buat sendiri. So saya nasihatkan bila timeline tu kenalah ada penulisan timeline untuk deadline untuk setiap subtopik. So bila subtopik tu, okay, pengajaran untuk saya dan rakan-rakan, bila dah ada contoh literature review subtopik 2.1, okay, 2.1 dah ada deadline dia. Okay, deadline dia, so make sure walaupun you rasa tak perfect ke, you kadang-kadang ada orang yang nak too perfect, betul tak? So jangan korang drag masa, pergi jump to next subtopic. Jangan fokus too long pada topik yang sama. Sebab bila macam tu kalau you tak jump to next subtopic lepas dah capai timeline dia, korang akan drag lagi lama untuk pengajian. Itu nasihat saya lah. So saya kalau saya demotivate tu kan, timeline saya dah lari lah, betul tak? Betul? Okay, saya saya akan ambil cuti. Oh, Ambil cuti, saya cuti dekat-dekat lah, jauh sikit. Cuti maksud saya pergi ke, okay, bagi saya contoh lah, pergi Korea dengan New Zealand. Wow. Itu reward saya sendiri sebab saya ni new environment, to recharge balik, refocus balik. Okay, habis cuti je barulah kita boleh tenang, kita duduk sit down kan, tu bincang balik dengan SB untuk tunjukkan new timeline. Bila new timeline, so saya akan refocus and recharge, atau barulah smooth. Kalau lepas smooth down balik kan, ambil lah cuti balik. Macam tu lah, tapi janganlah too long break. Jangan too long break. So jangan jadi macam saya too long sangat kan, 2 bulan. Korang dah rasa 2 minggu ke. Kawan saya pernah ajar, ini nasihat kawan saya lah. Jangan tinggal duha. Untuk Islam lah. Duha and tahajud actually. Lagi-lagi bulan Ramadan, saya nasihatkan student. Ramadan ni waktu tu korang dapat qiyamul lail, betul tak? Kan Lailatul Qadar. Buat qiyamul lail untuk dapat Lailatul Qadar. So saya cakap student, sahur lah. Sahur lah, sebab bila kita sahur kita akan bangun awal, betul tak? Bila bangun awal kita boleh buat solat tahajud, solat hajat dan solat sunat yang lain. So itu saya memang guna konsep tu untuk student saya dan diri saya sendiri. Walaupun saya dah habis belajar, saya still cuba. Walaupun sekarang, yelah kita masih kesibukan tu, terlanggar juga waktu kan, tertinggal kat tahajud, betul tak? Tapi as long as tak tinggal 100% lah. Itu nasihat saya kepada student, jangan tinggal duha dengan tahajud. Itu je. Hajat sekali. Okey, Dr. Nat. Terima kasih. Tengok kita tengok cara kendalikan tekanan. Apa-apa pun sebenarnya kita sujud, kita minta kepada pencipta kita. Selain tu, reward diri sangat seronok tu pergi luar negara. Macam mana pula Dr. Mas? Oh, saya sebab dah belajar dekat luar negara, dah puas dah 4 tahun dekat luar negara tu. Jadi saya punya kaedah lain lah sedikit daripada Dr. Nadia. Macam saya pula, saya akui memang betul apa yang Dr. Nadia kata. Tipulah kalau kita kata tak ada tekanan. Macam saya memang saya start permulaan saya nak memulakan pun dah ada tekanan. 6 bulan pertama saya memulakan pengajian pun saya ada sedikit tekanan, tetapi itu tak apalah, kita ni cuma kita lihat di hujungnya. Macam saya kata tadi, bila di hujung tu tekanan yang saya hadapi bila kita
saya rasa bertugas ataupun tugas hakiki mengajar dan tugas di pejabat tu saya tak nampak dia sebagai masalah. Masalah saya ialah saya kira tekanan bila orang sekeliling tanya, bila nak habis? Pada saya itu satu tekanan. Jadi Rasa sebab tu lagi umur sebab tu saya rasa bila rakan-rakan saya tengah buat, saya takkan, sebab saya tahu kita dah rasa that kind of feeling. So saya cuba usaha untuk tidak bertanya dengan rakan-rakan bila nak habis. Yang saya rasa itu soalan yang kalau kita anggap orang yang sedang membuat ataupun sedang menyambung pengajian PhD, itu soalan kita kata killer question lah. Janganlah tanya bila nak habis. Jadi apa yang saya buat, tekanan bila saya ada menghadapi that kind of situation, saya akan cakap doalah baik-baik untuk kita. Maknanya insyaAllah kalau ada rezeki saya akan dapat scroll itu. Dan satu lagi, memang saya akui apa-apa pun kita sebagai orang Islam lah, ini kita kata bagi mereka yang beragama Islam seperti kita ni, memang saya akui macam saya kata tadi, sebab tu saya kata semuanya berpunca ataupun bermulanya tetap dengan yang satulah, dengan izin dia. Macam saya tadi, kalau ikutkan, saya bukan pelajar yang cemerlang macam ada setengah-setengah daripada rakan-rakan kita, dan saya adalah orang yang kata second class apa saja, ijazah pada tahun 1998 UiTM, itu for the first lah graduate yang dapat itu. Tetapi bila kita menghadapi tekanan, macam saya kata tadi, kita minta dia doa untuk kita. Yang itu kaedah dia. Dan satu lagi, saya rasa tekanan satu lagi, bila menulis pada saya lah, mungkin macam Dr. Nadia tadi, dia ada waktu-waktu. Macam saya, sebab macam saya bila dah tersedar daripada lamunan terhenti yang agak lama tadi, setahun tu, okay, bila macam saya kata, bila supervisor pun dah tanya, are you still alive? Yang itu saya dah start, boleh katakan saya tanpa orang kata apa, berhenti, dalam masa dapat je orang kata sainis tu, terus saya start menulis. Saya tak berhenti menulis. Memang saya menulis sampailah hari saya. Dan untuk pengetahuan, saya rasa 3 kali lah saya hantar saya punya thesis itu untuk last lah sebelum saya dibenarkan untuk buat submission. Sebab di sana sistem di University ni, di Australia ni, dia submit pakai online saja. Itu kaedah dia. So maknanya bila kita nak submit tu, dia ada dia punya link yang kita perlu isikan, dan approval by kita punya supervisor. Okay, selagi supervisor kata tak lulus, dia tak puas hati dengan kita punya thesis, lagi tu dia tak akan endorse, lagi tu kita tak boleh submit. So 3 kali saya hantar pada supervisor saya. Kali pertama dia kata ada sedikit amendment dia minta, second time pun sama, kali ketiga tu baru dia berpuas hati. Cuma mungkin kaedah di setengah-setengah, setiap universiti ni dia ada berlainan kaedah. Macam universiti saya, untuk pengetahuan jugalah tuan-puan sekalian, compare dengan pelajar-pelajar di bawah supervisor saya ni, saya ni yang kira pelajar paling tua lah. Maksud saya, rakan-rakan yang sama belajar dengan saya, mereka ni ada yang datang daripada Iran, ada yang datang daripada Iraq, ada yang datang daripada Sri Lanka, Malaysia pun ada juga. Malaysia kita ada daripada UTHM, ada daripada UPM. Mereka ni semua muda. Saya akuilah, that's why mungkin kaedah supervisor saya pun treat saya agak berbeza. Sebab ialah dia tahu pelajar yang berusia ni lain. Tapi tuan-puan, saya akui di sana mereka tak pernah ada diskriminasi dari segi umur. Tak kira lah usia kita berapa sekalipun. Dan saya pernah ada satu yang towards the end saya nak habis, ada salah seorang kandidat baru je enroll, umur dia 65 tahun nak buat PhD. So maknanya tak kira lah kita muda ke, kita dah towards the end of untuk berpension ke, selagi mana kita masih berkemampuan untuk mencari ilmu tu, teruskan cari ilmu tu. Okey. Itu dia. Okey, maksudnya Dr. Mas tak ada mustahilkan nombor umur tu setakat figure dia saja. Ya, saya. Kita terus meneruskan pengajian. Okey, Dr. Mas dan Dr. Nat, apa yang saat paling bahagia sepanjang pengajian ke peringkat Dr. Falsafah? Oi. Kalau tadi tu banyak, kalau tu tadi banyak lah. Kena kongsi sebab semua orang asyik dengar cerita macam duka, kita pun nak tahu juga apa yang best sangat sepanjang pengajian. Saya dulu boleh Dr. Nadia ya? Boleh. Kalau saya
saat yang paling saya rasa yang bahagianya bila saya dapat sambung PhD, pertamanya of course bila saya diberi peluang untuk belajar di luar negara. Sebab dulu masa saya belajar di peringkat pengajian degree ijazah, saya ingat lagi kita orang pernah ada buat satu perancangan lah nak buat trip sambil belajar ke Australia masa ijazah, tapi tak sampai. Orang kata apa, impian tu tak sampai. Alhamdulillah Tuhan bagi saya peluang sambung buat PhD di Australia. Dan bila saya pergi ke Australia, seriously tempat yang saya duduk itu satu kawasan yang pada saya lah, dia bukanlah bandar dan dia bukanlah perkampungan sangat, dia sebelah laut. Dia area Geelong, nama dia Geelong. Dan kawasan tu sungguh amat sesuai lah untuk belajar sebab penduduk-penduduk di situ sungguh baik orang-orangnya. Dan selain itu, supervisor saya tu adalah antara supervisor yang terbaik yang pernah saya jumpa sebab kami tiap-tiap minggu wajib berjumpa. Itu di peringkat apa orang kata supervisor saya punya cara lah. Without fail, every week, satu hari kami wajib berkumpul. Tak kira lah sama ada dah nak habis belajar ke atau awal pengajian, dia akan kumpulkan kami beramai-ramai. Katakan supervisor saya ada dalam, waktu saya belajar tu saya dalam 8 orang ke 9 orang belajar di bawah dia, PhD di bawah dia, saya punya supervisor. Dan setiap minggu tu kami jumpa dan setiap bulan, 1 bulan sekali kami akan datang bawa makanan daripada setiap negeri yang ada tu. Orang India ke, Sri Lanka ke, mereka akan bawa dish masing-masing. Kita akan makan bersama-sama. Pada saya itu sesuatu yang lain daripada yang, dan saya benda tu satu budaya yang pada saya baik jugalah sebab kita boleh share perasaan kita pada kita. Sebab bila buat PhD ni, satu perkara yang saya belajar, kita tak boleh seorang-seorang. PhD ni perlukan sokongan daripada orang keliling dan juga orang yang berhampiran dengan kita. So, walaupun kadang-kadang kita rasa kita macam syok sendiri, yang itu saya selalu lihat, tetapi when it come to nak sambung PhD ni, kita perlu ada orang yang at least boleh mendengar keluhan dan kesahan kita. Daripada saya dapat pergi jalan-jalan lah dekat Australia tu, banyak tempat menarik untuk berjalan. Satu perkara yang saya rasa happy lah. Sebab dekat sana diorang waktu cuti summer tu, which is ujung tahun, memang panjang. Supervisor saya tak akan jumpa daripada bulan 12 sampai bulan 3. Dia akan masuk fakulti bulan 3. Tapi kami kena datang juga ke fakulti lah. Dia akan tanya siapa ada kat fakulti lah. Yang itu supervisor saya lah. Dia keep on asking siapa ada kat fakulti. Okay, terima kasih Dr. Mas. Dr. Nat pula, apa yang paling happy, paling best paling bahagia sepanjang pengajian peringkat kedoktoran? Okay, sebenarnya kebanyakan horrible sebenarnya. Bahagianya. Mesti ada juga bahagia. Bahagia tu sebab dia bahagianya bila dah habis ujung kan. Sebenarnya perkara yang saya tak boleh lupa adalah walaupun saya study at UKM sahaja, but saya ada mobility lah ke Korea, Gwangju selama 2 bulan masa Ramadan juga, Dr. Masita. Ramadan dan Raya di Itaewon. Itu pengalaman yang tak boleh jumpa lah, berjalan semua. Sebenarnya banyak berjalan daripada kita hantar analisis. Yang kedua, sokongan daripada SB sendiri. That of course my family. My family tak pernah tanya bila dah habis, bila tak. Alhamdulillah kat situ my family sangat supportive lah. But my SB during untuk Viva, saya ingat lagi dia ada berikan saya satu kasut club. Wow. Dia nak bagi sokongan ni pasal kan. Jadi satu kasut club itu saya guna masa-masa dah PhD. Dan juga saya satu pengalaman lagi, SB kita kena baik dengan SB. Apa-apa yes SB yes course macam tu. SB satu lagi during interview dia bagi saya rasa Gucci bag, first bag dia. Bagi saya untuk di interview. Sebab tu saya rasa macam sebenarnya prof ni dia sebenarnya sentiasa dia sayang kita. Cuma mungkin dia tak dekat 100% sebab dia percaya kat kita. Tapi dia very supportive-nya. Dia bukan yang cerewet. Dia bukan cerewet. Lepas tu last kali untuk beritahu you all, memang saya cakap along my PhD journey memang horrible sebenarnya.
adalah sweet kat situ sikit lah, tapi mostly horrible lah. So bila during dia internal masa pengurusi untuk Viva, dia cakap Nadia you pass a minor correction, automatic saya nangis. Saya tak tahu, memang masa tu tak ada pun nak berlakon ke tak. Automatic air mata memang laju je turun, memang muka merah semua merah. Dan saya buktilah Prof saya record. Itulah saat-saat mana saya rasa ya Allah beban tu dah lepas. Faham tak? Macam beban yang pengalaman horrible tu dah lepas. Rasa macam bila Viva dah pass tu, saya keluar dari bilik tu, saya rasa ya Allah ringan gila badan. Otak ringan gila. Keluar dari bilik tu, terus pergi makan. Tak tengok tesis terus. Tak ada buat correction, ambil masa, ambil mood. Seronok gila. Saya macam, itulah paling seronok masa yang Viva tu. Bila dia announcekan kita pass with a minor correction. Itu memang momen yang saya tak boleh lupa lah. Dan momen tu telah direkodkan jugalah. Itu je Puan Razila. Di Australia kami tak ada Viva. Itu lain lah. Zaman saya tu belum ada Viva. Lately ni saya dimaklumkan dia orang dah mula ada sedikit. Cuma kami setiap 6 bulan kami ada colloquium. Dia panggil colloquium. Kami wajib inform lah progress report, dan masa kita colloquium tu di hadapan kita tu semuanya profesor-profesor. Saya ingat pertama kali saya kena present colloquium tu memang saya akui lah, saya tiba-tiba jadi blank. Seriously, blank. Sampai saya tak boleh bercakap sebab depan tu memang ada salah seorang daripada kita panggil profesor yang paling suka bertanya, dan bila dia tanya kita memang tak akan mampu jawab. So saya terkejut pada hari saya present tu dia ada depan, so saya jadi blank. Dan seriously waktu tu dia yang calm downkan saya, dia kata relax Masita, take your time. So alhamdulillah, saya rasa itu pengalaman yang saya alami bila kita belajar di luar negara. Mereka di sana sering beri kita motivasi lah. Dia walaupun kadang-kadang saya akui, contoh kita ada pelajar daripada negara lain kan, kadang-kadang English dia sebenarnya, dan di Australia ni dia ada accent. Accent English dia, kita kan go for UK kan, different sikit tau. Jadi bila kita bawa accent UK tu di sana, kadang-kadang mereka macam, saya sampai kata English saya ni teruk sangat ke? Dia tak faham. Rupanya bukan. Bila dah lama-lama tu, dah setahun tu kita dah tahu get used with the accent tu, barulah saya faham lah. Sebab macam dia, E dia bukan sebut E. Dia lain pronunciation accent. Itulah yang tu. Okay. Sorry lah saya mencelah pula yang itu. Tak apa. Itu kenangan manis juga sebenarnya kan Dr. Mas. Betul. Okay, kita dah tahu dah perjalanan kedua-dua ahli panel kita. Dekat sini boleh tak saya nak minta Dr. Mas, Dr. Nat kongsikan pasal penyelidikan yang pernah dibuat, bidang kepakaran, berapa ramai student yang pernah disupervise? Okay, sedikitlah tentang saya kata dalam bidang untuk kepakaran tu tak adalah banyak sangat yang saya faham. Cuma saya adalah beberapa research yang saya perolehi hasil daripada grant yang saya perolehi lah, dan yang grant baru saja saya habis ataupun tamat tahun lepas, iaitu yang grant Newton tu lah, yang dapat kolaborasi bersama dengan Lancaster University. Di mana grant itu, yang ini memang totally a bit different sikit. Bukanlah different macam mana, sebab macam saya kata tadi, dalam PhD saya lebih ke arah IT dan IS dalam bidang perpustakaan. Okay, digital library lah, di mana saya menghasilkan satu standard ataupun satu modul yang membantu mereka yang go for digital information, dia akan ada. Itu saya punya penghasilan dalam PhD. Walau bagaimanapun bila saya balik daripada tu, saya kata bila kita dah masuk, dah terlibat dengan pendidikan, kita akan lihat ada banyak lagi pendidikan yang kita boleh buat. Jadi itulah tadi saya ambil pendekatan research ni daripada pelbagai. Macam juga supervisor saya. Kali kan supervisor saya ni bidang dia asalnya adalah engineering. Walau bagaimanapun itulah nama pun supervisor kan, dia banyaklah yang dia belajar dan dia menyebabkan dia banyak tahu perkara. Jadi mungkin dia pun dah train kami macam tu, maknanya you jangan hanya pada satu. So macam baru-baru ni saya yang kata yang baru saja habis research saya tu, kita buat satu apps
untuk penenun songket dan target kita masa ketika itu adalah 3 negeri asalnya, iaitu di Terengganu, Kelantan dan juga Sarawak. Walau bagaimanapun oleh kerana kekangan masa dan sebagainya, kita hanya tertumpu pada penenun di Terengganu. So kami hasilkan satu apps dan malah saya diberi peluang, dan alhamdulillah masa tu saya dapat peluang lah pergi ke Lancaster jadi visiting researcher dekat sana selama sebulan lebih. So kita sama-sama tengok develop apps tersebut. Dan insyaAllah asalnya kita ada plan nak buat launching lah apps tu, tetapi oleh kerana PKP dan because of the COVID tu adalah tertunda sedikit. Selain daripada tu, saya ada juga beberapa research yang ada kaitan. Sebagai contohnya, kita pernah saya pernah buat bersama dengan Kementerian Belia dan Sukan, di mana pada ketika itu isu yang hangat pada ketika itulah tentang golongan belia India yang tidak berpuas hati pada ketika itu. Jadi kita dapat bajet daripada pihak Kementerian Belia dan Sukan. Kita go for like nak melihat persepsi mereka sebenarnya terhadap apa sebenarnya yang kehendak mereka pada ketika itu. Okay, dan lain daripada itu, saya juga cuma baru-baru ni saya ada collaborate lah dengan rakan saya di Shah Alam. Kita ada buat tentang content management, something related dengan maklumat, dan juga even dengan Dr. Sarah Fakulti Bisnes di sini juga kita dapat grant kursi. Kita melihat dari aspek diraja, maklumat diraja. Tentang supervise pula, saya untuk PhD memang saya baru saja dapat pelajar lah, insya-Allah. Kalau tidak ada apa aral, saya akan dapat seorang pelajar daripada international student which is from China. Tengah tunggu dia punya enrollment saja. Surat semua telah pun dilakukan, dan insya-Allah akan ada juga pelajar daripada fakulti saya juga. Insya-Allah dia pun tengah nak enroll bulan 10. Sebelum ni pelajar yang ada di bawah saya memang belum ada lagi pelajar PhD, tetapi saya ada pelajar master lah. Pelajar master 4 orang di bawah saya yang alhamdulillah dah grad dah semuanya. Dan selain daripada tu, saya dimaklumkan insya-Allah ada 2 orang juga pelajar bekas pelajar saya, dan saya tengok dia pun ada juga dalam webinar ni. InsyaAllah dia pun akan enroll bulan 10. Ada 2 orang pelajar daripada Sabah. Mereka pun bekas pelajar daripada Rembau, dan insyaAllah mereka bercita-cita nak buat master by research. So kemungkinan bermula tahun ini, dan in the same time saya ada juga 2 pelajar yang saya jadi co-supervisor dengan pensyarah daripada Shah Alam. So basically untuk tahun ini saya rasa baru saya diberi peluang untuk supervise numbers of pelajar lah. Okay, tapi yang sebelum ni hanya saya ada pengalaman supervise. Saya memang daripada dulu pun pernah diberi mengajar subjek research method lah. Basically kalau pelajar-pelajar yang pernah masuk kelas saya, dia tahulah macam mana bila saya bercakap pasal research ni. Memang saya very into that kind of like research punya benda ni ataupun perkara, saya memang berminat saya kira. Sebab again macam saya kata, kalau tak ada pendidikan, kita tak akan tahu perkara tu. Sebab selalu kita suka buat assumption saja kan. Kita hanya buat macam mungkin. Contoh kita kata orang lelaki kalau berbanding orang perempuan, orang lelaki shopping kurang, orang perempuan ni lagi shopping banyak. Tapi tak ada lagi data yang menunjukkan betul ke? Teori tu. Kan itu hanya orang kata assumption ataupun kita punya agakan sahaja kan. Tapi cuba kita buat secara real atau buat pendidikan dengan pakai kaedah yang sepatutnya. Betul ke? Itu contohnya lah. Okay. Itu serba ringkas lah tentang saya punya research yang saya ada. Sebenarnya ada banyak, dan kalau lah kata tuan-puan di kalangan tuan-puan yang berminat untuk mengetahui dengan lebih lanjut, saya ada website. Nanti saya boleh linkkan lah website tu, dan ada lah saya punya penulisan-penulisan ataupun bidang-bidang yang saya dah hasilkan lah. Okay. Terima kasih Dr. Mas. Okay, yang berminat bolehlah go through pasal Dr. Mas, boleh contact kan untuk tanya lebih lanjut lagi, sebab seorang yang memiliki grant, seorang memiliki bakal dah nak sampai pelajar international. Okay, bagaimana pula dengan Dr. Nat? Bagaimana Dr. Nat punya pendidikan bidang kepakaran, berapa pelajar yang tengah disupervise ataupun yang telah graduate? Okay, saya kedil rasa dengan Dr. Mas.
Janganlah macam tu nak penat lagi banyak. Tak, sebab saya baru kerja 5 tahun sebenarnya. Okey. Okay, saya baru kerja 5 tahun. PhD saya pun baru 2 tahun lebih kurang kan. Okay, saya sekarang kepakaran saya in chemistry, in organic chemistry. Dalam sintesis, saya mau kepada sintesis, the applications dia, saya ada kolaborasi from UiTM Shah Alam dari segi untuk corrosion actually. Corrosion dan juga daripada UKMKL to more anti-cancer untuk main produk lah. Okay, sebenarnya during PhD journey saya sebenarnya apply FRJS dan Alhamdulillah dapat lah. Itu tahun 2016 saya dapat FRJS dan seorang student dia Alhamdulillah tahun baru saja di Viva lepas minor corrections. Alhamdulillah, saya kat situ Nadirah nama juga, walaupun saya Nadia di Nadirah. Okay, saya sekarang ni mau kepada ada 2 student co-SB, saya punya partner Dr. Syekh Ahmad Izzadin. Dia sekarang ni memang saya bergantung kat dia lah sebab itu grant Dr. Syekh dengan Medal Huda. Huda Abdul Halim. Dulu Huda Abdul Halim. Okay, saya co-SB sajalah 2 orang. So sekarang ni tinggal tunggu results lah. My grant FRJS kan bulan 8 Dr. Masita. Ya, betul. Tak tahu lah dapat ke tak. Mencuba. InsyaAllah. Kita berusaha. Usaha, ya. Jangan putus asa usaha. Segala grant yang ada, apply sahaja. Walaupun dapat ke tak, itu lain cerita. Zina, boleh tak saya nak tambah sikit nasihat untuk rakan-rakan yang nak tengah sambung ke kan? Nak sambung. Okay. First, elakkan diri daripada golongan parasit. Ya. Contohnya orang-orang yang suka condemn kita. Okay, condemn kita, orang yang suka suka banding-bandingkan hasil kerja kita dengan dia, suka bandingkan kenapa kau lambat habis PhD? Aku okey je, tolong jauhkan daripada parasit tu lah. Itu dapat saya. Yang kedua, kita jangan too extreme bandingkan diri kita dengan orang lain, dengan kejayaan orang lain. Sebab sometimes bila too extreme, nanti kita akan down. Kita akan demotivate. So, kita bila nak bandingkan dengan orang lain, kita jadikan dia satu pembakar semangat kita untuk berjaya. Itu je. By hook by crook, you kena habis kat PhD. Jangan quit. Okay, yang ketiga, tak kisahlah kita nak jatuh banyak kali pun, kita tetap akan bangun, betul? Tapi ingat kesakitan hasil daripada jatuh tu sebenarnya adalah kemanisan tu akan datang. Setuju sangat. Okay. Itu yang ketiga. Okay. Saya sebenarnya, GOT adalah, saya rasa kagum sangat pada mereka yang dapat GOT. GOT yang satu orang kata rezeki, bonus untuk mereka. Tapi bagi yang mereka yang sambung drag sampai 4 tahun, 5 tahun nanti macam saya dengan Dr. Masita, bagi saya itu pun juga satu rezeki. Betul. The long journey, banyak benda kita akan belajar. Pengalaman. Ya, pengalaman tu yang memantapkan diri kita. So jangan rasa malu, jangan rasa malu down kalau kita belajar tu lalu lama. Yang penting you grab a scroll, PhD scroll dan you sebenarnya adalah dah dapat PhD, you sebenarnya dah dikenali sebagai pakar rujuk. Itu penting PhD sebenarnya. Tapi terus terang selepas PhD memang Dr. Masita cakap kita sebenarnya knowledge kita akan become zero. Lagi lama kita belajar sebenarnya kita punya knowledge adalah dalam 0.1 something %. Kita bukan makin pandai tau. So saya nasihatkan bagi mereka yang macam Dr. Masita juga cakap, janganlah jadi bila dapat PhD kita jadi belagak. Jangan. Bagi saya, kita jangan nak orang panggil, doktor, jangan macam tu. Kadang ada, saya tahu ada yang a few rasa bangga dapat doktor, right? Tapi Alhamdulillah memang saya pun bangga. Tapi bagi saya, kita nak bangga tu sebenarnya ilmu yang kita dapat tu. Patut tak kita bangga sebenarnya? Ilmu yang kita, jumlah ilmu yang kita, percentage yang kita dapat daripada hasil PhD tu, patut tak kita bangga sebenarnya? Itu je daripada saya sebenarnya. Kalau saya tambah sikit boleh Dr. Nat? Boleh. Tambah silakan Dr. Mat. Kalau saya sebenarnya macam ni lah, betul diakui. Saya pun macam saya kata dulu pun saya kata saya tak pernah terlintas untuk sama PhD dan sebagainya dan saya menganggap orang yang dapat PhD ni merupakan orang yang hebat. Itu saya akui dulu saya punya tu. Tetapi kita kena ingat juga
Selain daripada semuanya dengan izin Allah, kalaulah kata ada di kalangan kita yang tak habis pun sambung PhD dia, okay, mungkin setiap orang ni dia ada perjalanan dan ada kisah tersendiri. Mungkin kadang-kala kita tanyalah siapa pun di dunia ini, hatta kalau kita tanya penjenayah di dalam penjara sekalipun yang tengah tunggu hukuman mati sebagai contoh, kalau kita tanya in the first place dia tak pernah pun bercita-cita untuk masuk dalam penjara. Sama juga dengan perjalanan PhD. So maknanya tak ada siapa pun dalam dunia ni bila dia memulakan journey dia tu buat PhD tu, dia plan nak tak habis. Tak ada, tidak ada. Setiap orang tu didatangkan dengan kisah dan ujian dan cabaran yang tersendiri. Dan Allah bagi kita ni mengikut kesesuaian dan kesabaran dan juga apa yang kita mampu buat. Jadi maknanya, dan saya selalu cakap kalau orang yang tak habis tu pun sebenarnya journey mereka tu, ini sebenarnya saya in the same time tengah buat buku, okay, buku yang saya collaborate dengan beberapa rakan lain. Di dalam tu ada 11 orang penulis untuk permulaan ni. Di dalam tu ada 11 cerita yang berbeza. Maknanya perjalanan PhD ni semua yang dah dapat PhD daripada beberapa institusi pengajian tinggi yang ada di Malaysia ni. Dan saya haraplah nanti kalau ada di kalangan tuan-puan yang orang kata apa, ada rasa nak sambung tu, bolehlah baca buku ni, sekurang-kurangnya boleh lihat sebenarnya semua orang yang melalui journey ni dia ada kisah dia tersendiri. Okay, orang yang tak habis tu macam saya tadi, mereka ni kalau kita bercerita dan tanya dengan mereka, mereka ada bahagian mereka yang lain dan mereka ada juga sebenarnya yang pengajar dan juga pengalaman yang kita boleh belajar daripada mereka. Okay, itu sikit saya tambahlah, saya nak share dengan semua. Kalau kita bercerita pasal perjalanan ni memang takkan habis sebenarnya. Betul. Kalau tanya saya ada banyak yang kita nak share. Cuma mungkinlah sekurang-kurangnya saya harap ini pembuka jalan dan apa yang kami sharekan hari ini sekurang-kurangnya membuatkan orang kata apa, saya nak tunjukkan bahawa walaupun saya bukanlah pelajar cemerlang, tetapi kalau saya yang bukan cemerlang pun alhamdulillah mampu untuk mendapatkan menghabiskan perjalanan saya. Ini kan pula tuan-puan yang saya kira ramai di kalangan tuan-puan ni yang jenis orang kata apa, yang mempunyai keputusan ijazah master yang orang kata dengan CGPA yang tinggi. Saya yakin tuan-puan lagi hebat, lagi mudah untuk sambung PhD tersebut. Okay. Okey. Senang cakap, kita makin tinggi tu kena makin humble sebab kita perlu lagi menggali dan menggali yang kita semua tuan-tuan, puan-puan, hadirin, anak didik boleh belajar daripada kisah kehidupan dua orang ahli panel kita yang hebat ni. Okey, kita ada beberapa soalan yang ingin dikemukakan. Sekejap ya. Okey, soalan pertama. Contoh syarat universiti untuk proceed viva perlu ada 2 publication. Tapi SB nak lebih. Macam mana nak manage situasi atau kontrol jika SB terlalu ambitious, terlalu berkehendak nak saya nak lebih daripada 2, saya tak nak ni. Kalau nak graduate juga mesti bagi saya lebih daripada 2 paper. Okey. Saya nak jawab sikit boleh? Boleh. Silakan. Tak tahulah, ini berdasarkan apa yang saya lihat. Percaya atau tidak, apa yang SV suruh buat tu untuk kita juga. Maksud saya, Untuk macam masa saya depan saya tidak ada viva kan, saya kata saya tak ada viva tapi kita ada just colloquium. Dan bayangkan sebenarnya kalau orang selalu cakap orang ada viva macam lagi gementar, dia lagi hebat, dia punya cabaran tu lagi besar. Tapi kalau tanya saya, kami yang tak ada viva ni sebenarnya lagi takut. Sebab kita hantar totally satu thesis itu, okay, a bundle of thesis, tapi kita tak tahu apa yang kita tulis tu betul ke tidak. Jadi supervisor, nama pun supervisor, dia tahu, okay, dia tahu kehendak panel sebab dia pun adalah merupakan salah seorang daripada panel yang lihat thesis pelajar-pelajar. Jadi dia punya recommendation tu walaupun okay, memang requirement universiti 2, tetapi supervisor minta 3 sebagai contoh. Tak rugi pun kalau kita buat. Ini untuk saya lah, pandangan saya tak rugi. Dan sebenarnya apa yang supervisor tu sebenarnya untuk membantu kita. Kalau kata viva lagi bagus lah, sebab saya kira sekarang ni mana-mana universiti pun di dunia ini, publication tu adalah sebagai salah satu perkara yang compulsory. Sebab dia bukan apa, bila kita publish, okay, kita dapat melihatkan apa yang kita dah buat pengkajian dan telah dibaca oleh penyidik-penyidik lain pula.
ataupun kita kata pakar-pakar dalam bidang-bidang tertentu. Jadi kita telah pun orang kata pihak-pihak yang lain ni bila baca dia dah already verify, dia dah melihat bahawa kajian kita itu adalah sesuatu yang boleh diterima dan memang sewajarnya dibuat. Jadi saya kira keperluan tu ada. Tak apalah, jangan risau. Kadang-kadang saya akui supervisor ni dia punya permohonan atau permintaan tu melebihi daripada kita punya orang kata apa, bidang expectation dia quite high pada pelajar kan. Tetapi insya-Allah percayalah, cuma saya tak tahu, mungkin di pihak saya saya kata tadi, pengalaman saya kebetulan supervisor saya adalah seorang supervisor yang betul-betul membantu. Saya hantar first paper saya 13 kali 13 kali untuk dapat supervisor saya punya orang kata apa, approve daripada dia untuk membolehkan saya submit dalam satu journal. Tapi 13 kali. Tapi bagusnya dia memang tak pernah berputus asa pada saya. Macam saya kata tadi, saya pelajar yang antara tertua dalam saya punya rakan-rakan lain. Saya selalu cakap dengan supervisor saya, mungkinlah I feel so sorry about myself, I'm not really brilliant or excellent like other student, tapi satu yang pensyarah saya cakap, supervisor cakap, Masita is only one. Only Masita Ahmad, only one. So Masita is Masita, you can't be like other person. So be yourself. Dia kata, you have your own strength, you have your own the way dia cakap tu menyebabkan kita macam okey lah, walaupun kita rasa kita taklah berapa pandai macam orang lain, tapi dia bagi kita motivasi. Dan alhamdulillah waktu saya bersama dengan beliau, saya ada hasilkan beberapa publication lah. Dan macam saya tadi, dia membantu kita bila kita hantar kita punya thesis itu kepada pihak panel. Itu pendapat saya lah. Okay, mungkin Dr. Nat dia ada lain pula dia punya pandangan. Pendapat lebih kurang je Doktor. During my PhD journey, publication saya tak adalah sehebat pun, tak. Saya tak adalah high impact pun, tak adalah Q1, Q2. Okay, pengalaman saya handle students, okay. Sebenarnya macam ni, selagi you ada data yang you rasa itu novelty, selagi tu you kena publish. Because itu adalah kerja kamu, bukan kerja saya, bukan kerja orang lain. So sayang kalau tak publish, nanti orang lain akan cilok, maksudnya akan mencuri lah kita punya idea, betul tak? So kita kat dia orang. Okay, sekarang ni alhamdulillah lah, my students seorang yang sangat motivated ni students, di mana dia sendiri now willing untuk writing. Sepanjang dia punya master. Dan saya cakap itu penting sebab you nak apply kerja, okay, before untuk Viva. Sebenarnya Viva, kita punya internal, external, kita akan tengok publication dulu. Dia punya expression tu kepada publication, oh budak ni bagus, publication banyak, so maksudnya dia memang budak yang rajin. Itu penting sebenarnya untuk Viva. Yang kedua, publication adalah untuk selepas you habis your study. Maybe you nak kerja, diorang akan tengok publications, you're active in writing, okay, right? So that's why, kalau you setakat nak fulfill sahaja tu syarat konvo, bagi saya tidak mencukupi. Betul, setuju. Betul tak Doktor? Tak mencukupi. Itu sangat penting untuk student sebenarnya. Itu pendapat saya lah. Okey, terima kasih Dr. Mas dengan Dr. Nat. Maksudnya publication sangat penting untuk menunjukkan yang kita buat kerja dan kita perlu copyright. Kita dapatkan macam seolah-olahnya cover publication tu seolah-olah hak cipta, menjaga kita punya novelty. Okey, kita ada soalan yang kedua. Okey. Bagaimana nak menyiapkan diri sebagai pelajar PhD yang mantap, sebab sekarang ni dari segi penulisan adalah lemah. Takut dengan expectation daripada SB, since we are university staff, so sure they pun assume that we can give more. Maksudnya sekarang ni dia dah kadang-kadang ketakutan sebab penulisan yang sangat lemah. Dan soalan yang seterusnya, macam mana kita nak ubah mindset yang kita ni mampu untuk further study di peringkat PhD, mampu untuk meet all the PhD requirement stated by university in term of publication, attending the conference and etc. Kalau tanya saya, Dr. Mas boleh jawabkan. ini mungkin pendapat saya lah ya. Ya. Kena cuba.
kena masuk dalam tu. Okay, untuk preparation, okay, memang saya akuilah, saya mengaku saya bukan orang yang preparation. Tapi percaya atau tidak, preparation tu akan come along waktu kita sedang buat. Tetapi sebenarnya sebaik-baiknya, okay, insyaAllah saya yakin lepas ni pihak Paskar Negeri Sembilan akan menjemput lagi penceramah-penceramah ataupun doktor-doktor yang lebih hebat. Sebagai contoh, saya harap sangatlah lepas ni mereka akan jemput Dr. Sarah, sebab Dr. Siti Sarah pun dia GOT. Itu salah satu daripada indikator, dan mungkin dia, sebab saya akui, saya melihat dia, saya memang kagum sebab dia merupakan salah seorang daripada orang yang ada persediaan yang komplit daripada awal sebelum dia nak sambung sampailah dia dah already in plan. Sebenarnya memang kalau ikutkan itu sebaik-baiknya, perancangan daripada awal tu penting. Kalau macam saya, mungkin perancangan saya berbeza dengan Dr. Sarah. Okay. Kenapa saya katakan tu? Saya nombor satu yang saya lihat, kalau saya lah, saya melihat siapa supervisor saya. Untuk pengetahuan tuan-puan, sebenarnya Deakin tu merupakan universiti yang keempat saya hantar. 3 universiti terdahulu, 2 di reject, saya hantar Monash asalnya. Saya hantar Monash University reject sebab supervisor yang saya cuba dapatkan sebagai supervisor saya tu, dia kata topik yang saya nak buat tu agak outdated. Okay, kemudian saya hantar dekat University Australia, Australia University di Sydney. Di sana supervisor tu seorang perempuan, dia terima, dia okey dengan tajuk saya tu, walau bagaimanapun bila saya survey dengan pelajar-pelajar yang di bawah pensyarah tersebut, ada beberapa here and there lah yang saya rasa macam okey, ada. Yang ketiganya bila saya apply di Curtin University, pun supervisor dia setuju nak terima saya, tetapi tak macam mana yang keempat ni, which is supervisor saya yang akhirnya jadi supervisor saya, Prof. Dr. Jemal Abawaji, nak tahu apa, bila saya tengok website dia, saya tengok senyuman dia. Saya tak tahu kenapa. Senyuman supervisor saya tu menyebabkan saya rasa macam, oh okey. Saya tak tahu, senyuman dia tu macam menyebabkan saya jadi calm. Saya akui, memang lagilah kita tak pernah jumpa lagi orang daripada luar negara yang kita tak pernah tahu kan. Jadi saya kira itu saya punya preparation lah. Saya tanya dengan pelajar yang pernah belajar dengan dia, macam mana pensyarah ni, supervisor ni, how dia punya way untuk kita tu. Dan bila saya tengok publication dia, tak tahulah, itu persediaan saya juga. Saya kira saya melihat publication dia banyak, dan beliau, waktu saya enroll dengan pensyarah saya tu, profesor tu, dia hanya doktor biasa. 2 tahun lepas tu dia dapat associate professor. Saya tamat, dia dapat full professor. Actually dia dah lama dah patut full professor, tetapi dia yang tak nak, sebab dia kata di luar negara dia lain. Bila dia dah full professor, dia kena duduk dekat bahagian admin. Mereka tak berapa gemar pengurusan. Okay. So persediaan tu pada saya sebenarnya penting, perlu. Maknanya kalau kata macam kata tak yakin menulis, percaya cakap saya, sampai bila-bila kita akan ada rasa. Dan kalau tanya dengan saya sampai hari ni pun, saya selalu rasa apa yang saya buat tu tak adalah apa-apa sangat pun. Ada orang buat lagi hasil macam dah naik ke bulan, ke bintang kan. Kita hanya hasil benda yang kecil saja. Tetapi setiap perkara yang kita hasil tu, insya-Allah dia mesti ada dia punya sumbangan dia pada siapa-siapa. Sekurang-kurangnya itu pun dah memberikan, orang kata apa, satu yang kita dah beri kebaikan kepada orang lain, itu pun dah cukup baik. So kalau rasa nak menulis tu, kita kena cuba. Sebab kalau kita setakat cakap, susah lah. Kalau kita tak cuba, memang kita tak akan tahu apa sebenarnya. Kadang-kadang kita hanya dengar orang cakap susah. Kita kena cuba, kena hari-hari menulis. Barulah kita akan insya-Allah boleh kata go for that. Ni lah. Okay. So itu tambah sikit penulisan. Sebenarnya tak ada istilah kelemahan menulis tu. Selagi dia sebenarnya everyday kena membaca. Dan keluarkan poin-poin penting, dan yang penting sebelum start menulis kita ada infografik. Infografik tu kita kena list down apa yang kita poin-poin, subtopik yang kita nak. Maksud saya poin-poin penting untuk kita elaborate more. Itu cara penulisannya, sebab saya pun tak pernah menulis sebenarnya. Betul tak, Doktor? So betul. Bila membaca hasil penulisan orang lain, kita akan nampak flow dia. Sebab tu jangan non-stop membaca. Memang saya rasa je baca jurnal mengantuk kan. Betul, sangat baca ubat tidur. Tapi saya tak tahu lah cara siapa, tapi ada orang cara guna baca jurnal sambil dengan muzik kan. Tapi kalau saya kopi tu penting, kopi at tepi. Wow. Itu cara saya lah, itu cara saya. Kopi at tepi.
Coffee Dr. nak Nat, kalau kita boring, saya rasa betul lah. Saya terlupa nak cakap yang membaca tu. Yang itu sesuatu yang ya kadang-kadang orang betul. terlupa. Dia Ah, tapi saya rasa zaman sekarang compare dengan zaman 2009 belajar PhD, sekarang ni saya rasa di Google Scholar ke Google senang macam-macam ada framework 2009 tak sebanyak yang ada macam sekarang. Saya rasa sebenarnya kalau sekarang ni kalau ikutkanlah, saya kira kalau very lucky or not for those yang further zaman sekarang, rujukan tu banyak. Janji, rajin mencari dan rajin membaca. betul, Yang setuju. itu insya-Allah lagi zaman saya dulu ya Allah adalah nak dapatkan, yalah masa tu mungkin kita baru kebanyakan topik-topik yang saya buat tu pun tak ramai lagi buat, tak ramai hasil, jadi kita nak rujuk tu pun mungkin ambil masa dan juga saya terpaksa bergantung pada supervisor saya saja pada ketika itu. Jadi maknanya masuk apa-apa start, mulakan, dia kena mula. Perjalanan tu kena ada permulaan dia, insya-Allah akan ada pengakhiran dia. Kalau hari ni rasa tak pandai menulis, once dah masuk, dah cuba, dah duduk di dalam situasi tu, baru kita tahu macam mana sebenarnya nak handlekan all this kind of problem. Betul, setuju. Membacalah. Membaca tu Boring. Okey, kesimpulannya maksudnya untuk perbaiki diri kita untuk lebih confident, lebih tertarik nak sambung lagi PhD, kita kena banyak membaca, banyak menulis. Okey, kita kepada Dr. Mas dan Dr. Nat, kita ada soalan yang seterusnya. Saya nak bertanya pada doktor-doktor speaker, tempoh yang sebaiknya untuk menulis dalam satu subtopik, berapa lama tempoh yang diperlukan? Dr. Mas jawab. Okay, macam saya mungkin sebab saya di bidang sains sosial plus dengan teknologi sedikit lah. Okay, kalau tanya untuk bidang sains sosial ataupun macam saya di bawah fakulti waktu sambung belajar, saya di bawah fakulti sains komputer plus dengan engineering. Jadi supervisor saya punya style, dia dah cakap you tak perlu tunggu dia tempoh ke apa. Start je once you ada idea, dan sebenarnya bila menulis ni thesis dah, kita cakap menulis thesis ya, idea tu akan datang tak kira masa. Jadi maknanya sebab tu saya ingat lagi salah satu pesanan supervisor saya, pergi mana-mana, hatta pergi walaupun dari sana sebenarnya tak baiklah, pergi mana-mana bawa nota berkecil. Sebab idea tu akan muncul tiba-tiba, so menulislah pada ketika itu. So maknanya bila-bila masa. So kalau tanya saya, memang saya rasa untuk saya lah, okay, tak ada spesifik yang orang kata penulisan tu berapa lama. Cuma itulah kelebihan ataupun keperluannya supervisor, dia akan drag balik. Kalau kata kita contoh macam tadi membaca, saya akui saya 6 bulan pertama saya banyak membaca sampai saya lebih daripada 1,000 artikel saya baca. Lama supervisor saya kata, okay, sebab dah 6 bulan pertama tu tak tahu nak ni, supervisor suruh saya baca-baca, dah 1,000 tu dia kata okay stop. Dia takut saya dah lari dah ke mana, dia okay, itu peranan supervisor. Sebab supervisor at one time dia akan tahu bila kesesuaian tu, dia akan lepas, itu supervisor saya lah, dia lepas saya buat semua, okay, dia akan tengok bila dia nampak kita dah lari sikit, okay dia tarik. Itu keperluan supervisor punya ni lah, cara dia. So mungkinlah saya harap itu sedikit sebanyak boleh membantu yang bertanya tadilah. Mungkin Dr. ada lain tambahan kot? Kalau saya mungkin bahagian sains lain sikit. Okay. Sebab macam ni je, kita kan sebenarnya kita yang tentukan tempoh tu adalah kita diri sendiri. Tempoh tu lama ke cepat sebenarnya diri sendiri. Saya tak boleh tentukan seminggu awak kena setkan satu topik, tak. Sebenarnya dia adalah hasil pembincangan antara kita dengan SV kita sendiri. Dan saya ada beritahu awal-awal tadi, bila timeline tu setiap subtopik, kalau you dah tentukan 1 week, example lah 1 week satu subtopik, tapi in case you tak puas hati, you dah buat tapi you rasa macam tak perfect, jangan you stay kat situ lama, you jump to next subtopik. Sebab kita pembetulan berdasarkan kepada apa yang ada, bukan berdasarkan kertas kosong. Betul tak? Kita nak hantar pada SV apa yang ada, betul tak? Bukan kertas kosong. Sebab tu saya kata jangan kekalkan satu timeline subtopik tu terlalu lama. Jump to next subtopik. Okey. Terima kasih Dr. Mas dengan Dr. Nat. Soalan yang seterusnya. Assalamualaikum Doktor. Sebaiknya jika seseorang itu hendak menyambung master, mana yang lebih sesuai, coursework ataupun research?
Ataupun bergantung ke mana hala tuju yang hendak dituju selepas tamat belajar? Sebenarnya yang bertanya tu Encik Ahmad Muhaimin tu dah menjawab juga tu. Sebab dia cakap bergantung. Saya rasa saya pernah come across soalan sebegini masa ada satu webinar yang saya ikutilah. Pelajar tanya mana yang lebih sesuai, nak sambung master coursework ke ataupun research. Sebenarnya kalau kalau tanya soalan ni pada saya, dia apa-apa pokok pangkal diri kita lah. Kalau macam tadi Cik Ahmad Muhaimin ni bercakap hala tuju tu bergantung pada apa yang kita nak buat selepas belajar. Sebenarnya itulah ketetapan tu, tapi kadang-kadang bila kita bercakap tentang nak buat master by research ataupun master by coursework, kemampuan kita juga perlu kita lihatlah. Sebab bila bercakap tentang research ni, dia adakah kita yakin dan kita dah mampu untuk go for penyidikan tu? Sedikit sebanyak kita faham tak konsep research tu apa? Jadi kalau kita yakin tu, insyaAllah boleh. Tapi kalau kita rasa masih lagi, sebab bila kita buat master by coursework, actually di dalam master by coursework tu pun at the end of the semester tu kita akan dikendaki buat, tapi mini thesis lah. Okay, kita buat research juga tetapi mini. Tetapi kalau master by research, kita memang totally 100% kita dengan supervisor saja. Dan again macam Cik Ahmad Muhaimin cakap tadi lah, hala tuju. Itu kata tadi, kalau lah saya tahu kebanyakan pelajar kita ni dia dah memang ada satu orang kata apa, hala tuju, habis belajar nak sambung master, nak sambung PhD sebab nak jadi pensyarah. Itu kalau betul lah itu dia punya tu, memang nak tak nak pada saya kesesuaian master by research tu adalah nampak kesesuaian di situ. Tapi tak semestinya, ada juga yang master by coursework pun end upnya menjadi pensyarah juga kan. So sebenarnya apa-apa terpulang pada diri sendirilah, yang mana kita rasa yang mengikut pada kemampuan kita. Kalau kita yakin bahawa kita boleh nak go for master by research, why not we just go with this master by research. Okay, Dr. Nat mungkin lain pula dia punya tu kan. Dapat Dr. Nat pula. Okay. Sebenarnya sama je dengan Dr. Mas. Tapi for me, kalau you nak ada experience untuk conduct a new research, bagi saya by research. Okay, by course ni kebaikannya dia 1 tahun je kan sekarang. Saya tak sure yang sekarang. Kalau by course, dia punya tempoh 1 year ke? Tengok faculty kot. Fakulti sebab bidang juga rasanya. Bidang okay, macam kalau kat UKM tak silap saya 1 tahun setengah ke 1 tahun sahaja. Kalau research, dia risikonya adalah dia akan drag masa, betul tak? Sebab tu macam Dr. Masita cakap, setiap pengajian tu adalah asam garam dia sendiri tempohnya. Dan ikut hujung pangkal lah sebenarnya kita nak sambung. Kalau suka belajar je, ambil lah by course. Kalau kita suka lab work ke yang di research, ambil lah by research. Depends pada kita sendiri sebenarnya. Sama je dia akan tukar ilmu jugalah sekali. Betul. Okay. Maksudnya buat by research ke by coursework ke ada kelebihan dia yang tersendiri. Okey, kita ada soalan yang terakhir. Soalan ni berbunyi macam ni. Pernah tak dalam proses buat PhD tiba-tiba nangis? Dalam tengah-tengah mandi tu nangis ke? Dah balik banyak barang lagi. Bila PhD tak on track, pernah tak rasa nak stop, nak berhenti? Okey, saya minta maaf Dr. Nadia, saya jawabkan sekejap Kalau bercakap pasal menangis, saya saja je tak nak bercerita pasal menangis. Walaupun menangis tu saya tak tahu lah, ini pengalaman saya sendiri dan juga saya tengok rakan-rakan saya. Tak kira lah lelaki ke, perempuan ke, ini yang saya alami lah. Mungkin lain daripada rakan-rakan kita tak ada menghadapi, tapi saya dah lihat sendiri, percaya atau tidak, perjalanan tu kita tadi perjalanan, dan dia ada asam garam dalam perjalanan kehidupan kita pun ada asam garam, barulah orang kata rencah tu menjadi dan nampak dia punya kematangan itu. Menangis tu normal pada saya. Untuk saya adalah perkara normal. Daripada awal saya nak mulakan pengajian, pertengahan saya nak mula sampailah hujung, hatta hari saya submit, saya punya jari ni submit je, tekan enter submit tu berjujuran air mata tu keluar. Maknanya satu macam Dr. Nat kata tadi, satu beban. Mungkinlah ada pada ketika itu saya rasa alhamdulillah akhirnya beban tu saya mampu amanah, dan satu lagi sebenarnya amanah dan tanggungjawab.
amanah dan tanggungjawab tu sebenarnya yang paling besar. Sebab kalau saya tak mampu, saya kata kalau saya tak submit pada ketika itu, okay, amanah dan tanggungjawab yang telah diberikan pada saya yang amat besar tu tak berlaku, baca saya kata 800,000 saya nak kena cari kalau saya tak mampu habiskan dia, itulah dia natijahnya. Jadi saya kira menangis tu adalah asam garam yang memang akan. Saya pernah tengok rakan saya lelaki, dia menangis bukan sebab dia tak ni, tetapi because ada isu lain pula lah. Saya tengok kawan saya yang perempuan pun bila waktu dalam pengajian tiba-tiba suami dia kena sakit jantung. So this is all yang menyebabkan kita menangis yang kadang-kadang kita tanpa jangka. So kata apa, if you don't cry during your journey, PhD journey, it means ada something wrong. You are doing not right, not doing it right actually. Maksudnya normal lah untuk Yes, very normal. melepaskan Betul. tekanan kita yang Saya- terlalu kuat kan yang untuk kita nangis, kita perlu nangis. Tapi kena teruskan juga membaca, menulis. Yang itu kena teruskan. Saya baru perasan Puan Azila, Ya, Dr. Dr. Mas. mention kat sini, dia kata memasak. Yang itu saya akui juga. Saya bila berada di Australia, saya suka masak. Itu salah satu cara kaedah saya release tension saya. Bila kita Masak masak, dan menjamu orang makan. ya. Bila kita masak tu, dan saya ingat tadi Dr. Nadia kata kita kena bersikap baik dengan anak murid dan pada saya pula waktu belajar tu saya rasa bila kita bersikap baik dengan semua orang sekeliling kita, macam tu lah selalu bagi makan, ajak kawan datang rumah kan. Masaklah sedap tak sedap cerita kedua. Masak. Jadi Okay. sedap. InsyaAllah mereka akan orang kata apa sedikit sebanyak. Sebab saya nampak ada satu soalan daripada Cik Firdaus ni, dia tanya macam mana dapat sokongan bila buat part time. Yes, saya memang mengakulah. Sokongan orang sekeliling ni dia akan datang bila kita tanpa sengaja, bila kita macam tu lah ajak makan, bawa dia orang macam berborak dengan mereka. Kadang-kadang tu tak perlu pun yang terlalu orang kata perkara-perkara berat. Kita just bagi tahu hari ni macam tension lah. Macam just cakap macam tu pun insya-Allah sedikit sebanyak dia boleh membantu kita. Okey, kita dah sampai dekat penghujung. Boleh tak dalam 1 minit ke, 1 minit lebih ke, Dr. Mas dengan Dr. Nat bagi kata-kata nasihat, kata-kata semangat yang belum sambung, yang tengah sambung, yang rasa tiba-tiba nak berhenti belajar. Dr. Nat dulu lah kot. Saya rasa saya dah bagi tadi kot yang parasit semua dah. Cuma tambah sikit. It is a horrible journey when you do it, but a wonderful experience once you done it. Itu saya kata-kata last saya lah sebenarnya sebab saya dah experience sebelum ni. Okey. Dr. Mas pula? Okay, kalau di pihak saya pula, saya rasa apa-apa pun untuk kita, tak kiralah agama Islam ataupun yang bukan beragama Islam sekalipun, kita percaya tentang kewujudan, untuk yang agama Islam kita percaya kewujudan Allah. So apa-apa kena mohon pada dia. Yang itu nombor satu untuk saya rasa yang, dan satu lagi saya teringat, kita punya niat. Niat kita tu kenapa? Itu kita. Ya, dulu saya tak pernah ada niat. Macam saya kata, masa permulaan tu saya tak ada niat. Tapi bila saya dah towards the end, saya baru nampak niat utama saya kenapa saya perlu ada PhD. So itu juga penting. Dan percayalah, tak kiralah siapa kita, umur kita berapa, 65 tahun ke, 60 tahun ke, 45 tahun ke, selagi ada hayat, belajarlah. Betul. Okay, terima kasih diucapkan kepada ahli panel kita. Okay, terimalah 2 rangkap pantun sebelum kita tutup majlis kita, dan sebelum saya serah semula kepada kita punya puan pengerusi, ucapan salam perakhir kata, segala yang ada dikongsi bersama. Apa yang kurang maaf dipinta, sudilah berkunjung di lain masa. Tuan Putri pergi ke Rasah, pulang semula sebelah pagi. Kita bertemu, akhirnya berpisah. Diizin Tuhan, bersua lagi. Terima kasih kepada semua ahli panel kita yang sudi berkongsikan cerita suka duka, apa kebaikan, apa yang kita perlu ada PhD ni. Okey, seterusnya saya serah semula kepada puan pengerusi. Okay, terima kasih
Puan Nurul Azilah. Okay, terima kasih kepada Dr. Mas dan juga Dr. Nad di atas perkongsian dan kata-kata semangat yang diberikan kepada semua yang hadir pada hari ini. Okay, terima kasih juga kepada yang sudi hadir pada hari ini dan menunggu sehingga ke akhir sesi. Untuk yang sedang live, di akhir sesi kita akan kongsikan QR code untuk di-scan untuk borang kehadiran dan juga jam latihan. Okay, sebelum kita tamatkan sesi pada hari ini, saya ingin membuat pemakluman bahawa bermula pada semester hadapan, bagi kod postgrad, kod pasca siswaza iaitu sarjana dan PhD, di peringkat sarjana dan PhD akan ditadbir urus oleh UiTM negeri, cawangan negeri masing-masing jika kepakaran tersebut berada di cawangan. Okay, sekiranya ada pelajar yang ingin menjadikan Dr. Mas atau Dr. Nadia contohnya sebagai main supervisor, kepada mereka boleh mendaftar di bawah UiTM Kuala Pilah. UiTM Kuala Pilah mewakili UiTM Negeri Sembilan keseluruhannya. Itu adalah satu permakluman daripada pihak saya. Begitu juga dengan cawangan yang lain. Sebelum kita tamatkan sesi pada hari ini, saya ingin berkongsi sedikit video pendek berkaitan dengan kursus-kursus yang akan ditawarkan di UiTM Negeri Sembilan. Okey, kita kongsikan sebentar. Okey, terima kasih kepada berikut adalah senarai yang kursus yang akan ditawarkan di UiTM Islam pada semester hadapan. Okey, jika ada pelajar di sini, mereka boleh mendaftar terus di bawah UiTM Negeri Sembilan di dalam pemilihan di dalam pemilihan kampus. Mereka boleh terus memilih UiTM Negeri Sembilan sekiranya penyelidik utama mereka berada di UiTM Negeri Sembilan. Okay, kursus-kursus tersebut telah dipilih berdasarkan kepakaran yang dimiliki oleh UiTM Negeri Sembilan. Okay, saya juga akan sharekan saya juga akan sharekan QR code untuk yang berada di live untuk mengisi borang kehadiran dan juga borang survey. Okay, sekian, tamat sudah program pada hari ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih dan akhiri majlis dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As.
Okey, siapa yang di live boleh